InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Mana Ustaz ni ya? Assalamualaikum warahmatullahi Okey, wabarakatuh. okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiq illa billah. Minta maaf lambat sikit saya. Alhamdulillah ya. Tapi sempatlah dengar perbualan antara Kak Masyitah dengan Dazlia ya. Dengar juga komen-komen tu bagus sebenarnya sebab pelajar nak komen directly susah. Ya, dia nak telefon ustaz, bagi mesej payah. Jadi kalau ustaz boleh curi-curi dengar macam ni kan ya. Pelajar ingat ustaz tak ada masa dia bincang-bincang tapi ustaz ada pada masa tu. Tu bagus sebenarnya. Ya. Jadi alhamdulillah ustaz ada tadi, ustaz dengar. Alhamdulillah ya, terima kasih. Ustaz ni, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz buat saya suspend. I've been trying to call and keep on calling. Ustaz tak jawab pun. Tiba-tiba saya dengar suara Ustaz dekat dalam. Ya. Jadi Alhamdulillah. Ustaz nak share satu cerita ya dalam sirah. Seorang sahabat ni ya, dia bagi salam kat Nabi, Nabi tak jawab. Dia bagi salam kedua, Nabi tak jawab juga. Dia bagi salam ketiga, Nabi tak jawab ya. Kemudian baru Nabi jawab. Bila dia tanya mengapa Nabi tak jawab ya, Nabi kata kerana Nabi nak dia doakan Nabi banyak kali. Sebab assalamualaikum tu ya, selamat sejahtera ke atas kamu tu doa. Ya, tapi tuan-tuan jangan buat lepas ni ustaz bagi salam tuan-tuan tak jawab ya. Ini ustaz ambil cerita satu kisah. Ya, kalaulah cerita ni sahih ya ataupun autentik, maknanya kita boleh ambil pengajaran lah ya. Kadang-kadang ada sebab ya yang Nabi tak jawab salam tu ya kerana Nabi nak orang tu doakan lagi. Ada cerita ya yang kata bukan macam tu ya. Dia yang tak jawab salam Nabi sebab dia nak Nabi doakan dia ya. Kalau ustaz lebih cenderung pada cerita yang kedua. Ya, maknanya Nabi bagi salam sebab Nabi tu seorang rasul, doa Nabi ataupun salam Nabi itu dijawab ya oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat, dia diam. Nombor 2 Nabi sebut dia diam, nombor 3 dia sebut Nabi diam. Lepas tu baru dia jawab. Ya, jadi kalau ustaz lebih setuju pada cerita yang kedua. Nabi yang bagi salam dia tak jawab. Ya, jadi maknanya jangan peliklah kalau Kak Mazidah telefon ustaz tak jawab tu ya. Mungkin nak uji kesabaran Kak Mazidah ke. Bukan sabar, ustaz suspend. What happened to the class today? Jangan bimbanglah. Ya, dia ada sebab. Okey, kita mulakan pengajian kita ya. Terima kasih kepada semua yang sabar menunggu ya. Kita akan bincang macam biasa ya. Kita punya buku yang kedua, Unlocking the Words of the Quran ya, Words of the Quran. Subjek kita namanya ialah Quranic Arabic. Ya, ustaz dah sebut, terutamanya kepada yang baru mungkin ustaz perlu ulang balik ya. Banyak orang tanya ya. Ada beza tak dengan bahasa Arab yang diguna oleh kita panggil ya orang-orang Arab moden ya macam standard Arabik lah ya, orang Saudi, orang Iraq ya, orang Jordan, sebab mereka ni guna bahasa Arab yang kita kata macam lain lah daripada bahasa Arab Al-Quran. Jawapannya ada kebenaran ya, kerana apa yang diguna pakai oleh masyarakat moden sekarang ni orang Arab ataupun yang kami ustaz-ustaz belajar ya di negara Arab ataupun di Malaysia, yang kita belajar ni kita panggil Modern Standard Arabic ataupun dia punya short form dia MSA ya, Modern Standard Arabic ya, MSA. Dan ada satu lagi yang kita belajar sekarang kita panggil Quranic Arabic ya. Orang putih ya ataupun orientalis ya, sama ada di Perancis, sama ada di Jerman ya, kebanyakan orientalis kita tahu ya, yang ramai orientalis ni adalah di Germany ya. Sebab itu kita tengok ramai daripada sahabat-sahabat kita daripada Indonesia ya yang nak sambung PhD ya, Masters dan PhD, mereka pergi ke Germany. Kalau dulu mereka pergi ke Netherlands ya, mereka pergi ke Holland kerana Center of Islamic Studies ya yang dikuasai oleh orientalis memang berada di Germany dan juga di Netherlands, di Holland ya. Tak nafi ada juga pusat kajian orientalis ni di Amerika ya, ada ya, tapi di UK pun ada ya, di Kanada ada satu ya. Kalau tuan-tuan biasa pergi Kanada ya, di Montreal ada satu center ya, namanya kita panggil Institute of Islamic Studies. Ini saja pengalaman kongsi saja. Institute of Islamic Studies ya, di kita panggil McGill ya, McGill ya, biasa kita dengar McDonald ya, ni bukan McDonald, ni McGill Institute of Islamic Studies di Montreal ya. Yang mengajarnya kebanyakannya adalah orang Arab ya, orientalis, tapi mereka bukan Arab Muslim. Mereka adalah Arab ya daripada Lebanon ya, daripada Lebanon. Mereka ni Kristian kebanyakannya. Sama ada mereka ni Yahudi ataupun Kristian,
dan mereka mengajar Islamic studies, mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar fiqh, ya. Dan pelik lah. Ya, sebab mereka mengajar solat tapi mereka tak pernah solat sekali habuk pun, tapi mereka mengajar tentang solat. Mereka mengajar tafsir, ya, tapi mereka tak beriman pun dengan ayat-ayat Quran. Mereka sebahagiannya menghafal banyak surah-surah dalam Quran, ayat-ayat tertentu, ya, tapi mereka tak beriman. Kita tak nak jadi macam tu. Ya, jadi mereka ni panggil Quranic Arabic ni sebagai classical Arabic. Ya, classical Arabic. Dan kita tak panggil sebagai classical Arabic. Ya, kita panggil apa? Ya, kita panggil Quranic Arabic. Kerana kalau kita panggil classical Arabic, maka seolah-olah Quran ni dah expired dah. Quran ni sudah tidak relevan dengan kehidupan kita, tak. Sebab tu kita tak panggil classical Arabic, kita panggil Quranic Arabic. Dan Quranic Arabic yang kita guna pakai ni ada sikit beza kerana ya dia di standardizedkan pada zaman Sayyidina Osman. That's why kita panggil Resam Osmani. Resam tu ialah writing style. Osmani sebab dibuat pada zaman Sayyidina Osman bin Affan, khalifah yang ketiga. Ya, sebab tu kita panggil dia Resam Osmani. Resam Osmani punya penulisan dengan modern standard Arabic ada beza. Contoh, ya dalam Quran tidak diletakkan 2 titik. Kalau ya tu berada di akhir. Ya, kalau ya tu berada di akhir tak letak. Tapi kalau ya berada di tengah, ya, macam kita kata alaihi, alaihi ya tu ada titik. Ya, tapi kalau ya tu berada di hujung, ya hudaya. Contoh dia macam Haji Megat pernah bagi soalan pada ustaz yang ustaz tak jawab secara detail lagi sebab rasanya belum sampai waktu, ya. Hudaya, ya, ha dal alif ya. Ya, tapi ya tu tak ada titik. Sebab apa? Sebab itulah style penulisan Resam Osmani. Dan kalau kita jumpa dalam Quran, ya, dalam contoh-contoh ustaz akan bagi akan emphasize lah, ya, benda-benda macam tu supaya kita alert, ya, kita menyedari bahawasanya perkara itu adalah perkara yang perlu dititik beratkan, ya. Okey, kita sudah belajar tentang apa tuan-tuan? Kita sudah belajar tentang apa kita panggil? Yang pertama ialah noun kita. Ya, kita dah belajar tentang noun. Dah banyak dah. Ya, noun kita dah belajar 10 nouns. Ya, the most frequently, ya, mention ataupun use nouns dalam Quran dah belajar. Ya, kemudian partikel 10 dah belajar juga. Verbs, ya, kita dah verbs dah belajar juga, ya, paling kurang 8 rasanya, ya. 8 kita dah belajar. Jadi hari ini kita akan masuk ke contoh yang ke-9 mungkin, ya. Tapi sebelum tu kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan silakan. Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Ada apa-apa nak tanya? Ada Ustaz, saya nak tanya. Okay, we know the rule of thumb for plural. Ada awi tu kan, alif, waw, ya. Tapi hari tu kadang-kadang ada alif waw ya. Bukan all the time, ya, Kak Masyidah. Oh, I see. Sebab hari tu Ustaz ada mention al-lazina. Betul Ustaz kata ini mereka orang-orang kan. So also a plural. Tapi how do we know? We know because ada nun Ustaz kata tu. Ada ya nun. Ya nun. Oh, ya memang ada lah. Tapi Ustaz ada mention nun. That mean nun tu pun considered as plural. Biasa kalau ada ya, dia ada nun. Ya, baru dia jadi plural. Kalau nun saja tak mesti. Okay. Dia mesti okey, ya. Okey, Ustaz bagi dia punya rule dia, yang rule of thumb dia. Yang pertama, kalau ada ya dan nun di akhir, ya, di akhir. Kalau nun saja tak, ya. Kalau ya dengan nun ataupun waw dengan nun. Ya dengan nun ataupun huruf waw dengan nun. So we can include nun lah, that means Ustaz, betul? Sebab ya dengan waw dia tak boleh sendiri, dia kena ditemani oleh nun di belakang tu. Baru menunjuk kepada makna jamak. Baru menunjuk pada plural. Contoh, Ustaz bagi contoh yang mudah, ya, perkataan al-mu'minuna. Mu'minuna. Mu'minuna berakhir dengan waw dan nun. Kadang-kadang al-mu'minina berakhir dengan ya dan nun. Jadi dua-dua tu adalah plural. Ya, cuma penggunaan dia tu kadang-kadang kita guna al-mu'minuna, ya, waw dan nun. Kadang-kadang kita guna al-mu'minina, ya dan nun. Tapi dua-dua membawa makna plural. Ya, nanti kalau kita jumpa dalam contoh-contoh, Ustaz boleh mention sekali lagi, ya. Tapi apa ni macam tadilah, ya. Kadang-kadang sebab rule ni tak ada yang sentiasa 100% macam tu. Dia majority ataupun kebanyakannya macam tu, ya. Contoh kita dah jumpa tadi al-lazi. Al-lazi dia singular. Ya, al-lazi ni singular. Maknanya
seseorang ya, seseorang yang ya, macam kita kata allazi apa, allazi apa, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, ni cerita pasal syaitan, pasal iblis. Ya, maknanya satulah, singular. Ya, yang menimbulkan was-was, yang membisikkan was-was. Jadi allazi, kita guna allazi kalau dia seekor lah. Ya, kalau kita guna istilah, sebab kita biasa kata seekor jin. Kita tak kata seorang jin, ya. Jadi ustaz terjemah ya allazi itu sebagai seekor, ya. Kalau jin lah, kalau manusia seorang lah. Ya, jadi kita guna dia sebagai allazi. Jadi dia apa kita panggil, ya, dia singular. Tapi kalau cuba tengok ya, ni contoh tadi. Allazi patutnya ini ya ada 2 titik. Yang baru je ustaz mention tadi. Ya, ni style Resam Osmani. Ya, ini Resam Osmani punya way of writing. Ya, jadi yang nampak macam ya ni sebenarnya dia adalah ya, memang betul. Ya, tetapi mengapa tak ada titik 2? Sebab memang Quran ketika diturunkan tak ada titik dan tak ada baris. Ya, tak ada titik, tak ada baris, ya. Tetapi macam tadilah, ya, apabila Islam mula tersebar di banyak negara, terutamanya ke apa kita panggil, ya, ke Azerbaijan. Ya, bila Islam sampai di Azerbaijan, sahabat Nabi Anas bin Malik, ya, Nabi punya khadim maknanya pembantu ataupun pemberi khidmat, ya, service provider. Bila dia sampai di Azerbaijan, dia dengar orang Azerbaijan baca Quran jauh beza dengan cara orang Arab baca. Ya, jadi dia balik ke Madinah, dia bagi tahu pada Sayyidina Osman, ni zaman Sayyidina Osman. Osman pun kumpulkan beberapa sahabat buat satu apa kita panggil, ya, macam ad hoc committee untuk standardizekan the writing of the Quran. Masa tu masih tak ada lagi baris dan titik, ya. Jadi memang ya ditulis, ya, tidak ada titik dan kekal sampai sekarang. Ya, jadi oleh kerana itu walaupun dia tak ada titik, tapi kita tahu kalau nak bagi bunyi kita tak boleh baca allaza, tak boleh. Allaza tak boleh. Ya, kita kena baca allazi. Maknanya seolah-olah memang ada ya, tapi tak ada titik. Ya, jadi ini benda-benda yang sedikit susah. Ya, tapi bukanlah susah, dia challenge lah, ya. Dia cabaran yang perlu kita terimalah, ya. Itu cerita dia. Okey, ya. Itu sudah. Ada lain Kak Masita? Apa lagi yang boleh Ustaz bantu? Tak ada Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, sama. Orang lain ada apa-apa nak tanya, silakan. Okey, ya. Kat sini kebetulan jumpa Az-Zalimin. Ni Kak Masita boleh tengok lagi. Ya, Liz-Zalimin. Li partikel untuk. Ya, dia partikel. Dia ada, kita panggil preposition, ya. Partikel preposition. Li itu untuk ataupun bagi. Az-Zalimin. Dah boleh agak dah. Ini plural form. Zalim kita tahu orang yang zalim, orang yang buat apa kita panggil, ya, buat benda-benda tak betul lah. Ya, maknanya orang yang buat apa kita wrongdoer lah, wrongdoer ni mana orang yang buat zalim, buat jahat. Ya, orang yang tak adil. Kalau zalim. Tapi di sini zalim ada ya dengan nun di akhir. Ini adalah jamak. Boleh tak kita buang nun tu? Kat sini tak boleh lah. Ya, sebab dia datang as a package. Ya, memang ya nun tu adalah tanda ataupun alamat, ya, sign untuk kita kata dia adalah plural. Kadang-kadang, ya, az-zalimun, waw nun. Boleh tak jadi plural? Boleh. Either or, sama ada ya nun ataupun waw nun. Ya, itu contoh yang boleh kita bagi kat sini. Ya, untuk noun, ya. Ni kita cerita pasal noun. Jangan campur dengan verb, ya. Ni noun saja. Okey, ya. Ada lain silakan. Kak Aloha ada soalan? Siapa tu? Ya. Siapa ada soalan silakan, ya. Yang baru-baru kalau nak tanya boleh, ya, sebab tadi dengar yang baru-baru pun dah ada dengar 1-2 kuliah, ya. Boleh tanya. Ya, siapa yang tak mute kan tu nak tanya soalan ke? Tak ada, ya. Semua diam aja, ya. Kita nak kena bagi apa ni lah, ya, bagi merit, ya, untuk siapa yang tanya soalan, ya. By the end of the program, ya, kita bagi dia hadiah ke, kita bagi dia sesuatu lah, ya, sebagai apa kita panggil, ya, sebagai macam apa, ya, kita panggil, ya, sebagai tanda bahawasanya, ya, sebagai dorongan, ya, untuk encourage dia bertanya soalan dan tolong orang lain. Waalaikumsalam. Tolong. Ya. Ni dia ada skrin tu
berjalan aja. Kita nak pakai buku mana? Ada 3 buku sini. Yang Kita mana pakai satu? yang second one. Yang second one. Ustaz tunjuk tadi Unlocking the Words of the Quran. The second one yang sedang-sedang. Dia tak tebal sangat tapi dia tak nipis. Top 100 verbs. Itu yang tu kita pakai sekarang ya? Bukan. Itu Ustaz sebut Unlocking the Words. Baik, terima kasih. Unlocking the Words of the Quran. Ya, itu the second book. Jadi kita tentukan belum kejap. Sebab Ustaz sambil-sambil nak pergi tu, Ustaz share saja ya. Sebab nak pergi ke situ. Kejap lagi, belum sampai lagi ya. Kita dah sentuh, okey. Kita dah sentuh tentang verbs ya, verbs. Verbs yang kita sentuh ya, baru cerita tentang past tense verb saja. Past tense saja. Kita belum cerita tentang present tense ya. Jadi kalau siapa yang dah belajar bahasa Arab, dia tahu past tense ni kita panggil fi'lun madin. Betul kan sebutan? Banyak orang sebut fi'il madin, fi'il madi, bukan fi'il madi. Sebutannya salah. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Baru betul ya. Bukan madi, madin. Ya, kita dah belajar fi'lun madin. Ada berapa yang kita telah belajar ya? Yang kita telah belajar ialah 10. Ya, kita sudah ulang pada minggu lepas ya. Tetapi kita belum ambil contoh yang terakhir sudah ke? Kita dah selesai ke? 10-10. Dah habis dah Ustaz. Habis selesai ya. Jadi kalau dah habis selesai, kita boleh move on lah ya. Tadi soalan ditanya kepada saya, selepas pada verb yang 10 tu apa kita boleh belajar ya. Antaranya kalau boleh kita buka muka surat 47. Cuba buka muka surat 47. Ya, muka surat 47. Silakan. Ya. 47 sudah jumpa ya? Ya Ustaz. Okey. 35, 36. Ya. Ini partikel kita dah sentuh juga. Ya. Sama. Okey, ini partikel lagi. Kita dah jumpa ya. Ini 300 ya. Jadi sebenarnya yang kita punya fokus ya ialah top 300 words. Ya. Jadi kita panggil ya, sebab 300 words yang kita belajar dalam ketiga-tiga buku ni ya, dia semua tu akan account for over 70% of all the words in the Quran. Maknanya kalau 300 perkataan ni yang terdiri daripada nouns, terdiri daripada verbs dan partikel, kita sudah menguasai 70% daripada perkataan dalam Quran. Ya, kita kena top up hanya lebih kurang 30% saja lagi ya. Yang 30% ni yang kita akan fokus ya. Jadi kebanyakan daripada 70% tu kebanyakannya adalah particles. Ya, 99% partikel, 64 ya, verbs dan ya, kita ada 56 nouns. Paling sikit noun lah, sebab noun memang tak ada pilihan, memang kita kena exposekan diri kita dan kita kena hafal sajalah. Ya, cuma kadang-kadang perkataan tu kita sudah hafal kerana dalam bahasa Melayu kita sudah guna. Contoh solat, perkataan solat kita dah tahu. Ya. Solat. Cuma kita kena betulkan solat tu terbahagi 3. Orang Melayu bila kita kata solat, solatlah sembahyang lah. Sedangkan dalam bahasa Quran, solat juga boleh makna doa. Solat juga boleh makna selawat. Ya, jadi kita kena tengok konteks. Kadang-kadang solatun makna solat, ya. Kadang-kadang solatun makna doa, ya, supplication. Kadang-kadang solatun juga makna apa tadi, ya, makna selawat. Jadi kita kena tengok mana yang lebih sesuai. Ya. Okey, ya. Jadi ada 170 noun yang penting-penting, ya. Yang 10 kita sudah belajar, sekadar nak sentuh saja. Allahu, ya, Allahu, Allah, allazi, yang, ya, orang yang atau sesuatu yang, Rabbun, ya, Tuhan, kita terjemahkan. Cuma biasa Tuhan yang disebut di sini ialah 3 sifat Tuhan. Yang pertama, Tuhan pencipta, Rabbun yang baru, Rabbun Tuhan pencipta. Kedua, Tuhan yang mentadbir, betul. Yang ketiga, Tuhan yang memberi rezeki. Ya, jadi bila kita baca Al-Fatihah, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji. Lillah bagi Allah. Siapakah Allah itu? Rabbil Alamin.
Biasa kita terjemah Tuhan sekalian alam, tapi kita kena lengkapkan makna Tuhan sekalian alam tu. Jadi kita lengkapkan dengan mengatakan Tuhan yang mencipta sekalian alam, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, dan Tuhan yang memberi rezeki kepada semua makhluk di sekalian alam. Ya. Jadi baru kita dapat penghayatan, oh punya kita ni Allah cipta, baru kita tahu. Ya. Kita dah tahu tapi kita tak sedar. Ya. Jadi knowledge satu, awareness dua. Ya. Banyak orang tahu bahasa Arab ni penting. Banyak orang tahu. Ya. Tapi dia tak ada kesedaran. Dia ada knowledge tentang bahasa Arab tu penting. Bahasa Arab tu significant. Tapi dia tak ada awareness. Dia tak ada kesedaran untuk belajar. Ya. Even ustaz-ustaz yang graduate dalam bidang agama pun, ya, bila dia dah tak mengajar, mungkin dia buat bisnes, dia buat benda lain, ya, dia dah lupakan ya bahasa Arab tu. Ya. Maknanya kalau kita tanya grammar, dia kata, oh, jangan tanya grammar lah. Ya, saya dah tinggal lama. Kita tak nak macam tu, ya. Tak peduli kita kerja apa, ya. Tapi Arabic grammar, vocabulary, ya. So benda tu kita kena bawa dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i kata, ya, ilmu ni aku bawa pergi mana-mana. Kalau aku pergi pasar pun, aku bawa ilmu aku. Kalau aku pergi masuk kebun kurma pun, aku bawa ilmu aku. Kalau aku pergi ke mana pun, aku akan bawa ilmu aku. Maknanya, sebab apa? Sebab kita akan baca Quran pada setiap masa. Takkan masa kita travel kita tak baca Quran, ya. Masa kita travelling baca Quran, masa kita duduk dalam flight kita baca Quran, ya. Kalau kita naik ferry kita baca Quran, kalau duduk dalam rumah saja tunggu-tunggu masa untuk ya, kita kata nak berbuka puasa contoh, kita baca Quran, sentiasa baca Quran, ya. Jadi the knowledge of Arabic tu kena bawa bila-bila masa, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Boleh tanya soalan yang tentang kelas lepas? Saya nak, takut saya salah faham ke apa. Siapa tanya tu? Ya, silakan. Nanti orang lain boleh tahu. Ya. Okay, saya Dazlia. Saya cuma nak ni baliklah, catch up balik kan. Takut saya lupa. So, apa yang kita belajar last week tu mengenai verbs kan. Past. So, contohnya kat sini, amila. So, kalau itu... Muka surat berapa? Muka surat 24. Muka surat 24. Okey. So, maksudnya telah melakukan. So, kalau kata contoh ayat tu mereka melakukan, so, maksudnya amilu macam tu. Amilu, ada waw di belakang. Ya, biasanya macam tu. So itu mereka melakukan lah macam tu. Betul. Okey, itu je lah. Terima kasih Ustaz. Sama, ya. Okey, ya, Rabbun, man, ya, man sesiapa boleh, ataupun ya, apa kita tanya, ya, man ni sesiapalah, ya. Mudah cerita, ya. Sesiapa ataupun siapakah, ya, boleh guna untuk soalan juga, ya. Zalika kita dah tahu, zalika makna itu untuk jauh. Zalika itu untuk jauh. Kalau kita kata buku, kalau duduk depan kita, kita kata haza kitabun. Ini buku. Ini tu haza. Tapi kalau buku tu jauh, ya, kita tak dapat capai dia, kita panggil dia apa? Ya, kita panggil zalika kitabun. Ya, dia untuk menunjukkan dekat dan jauh. Ya, ardun kita tahu ada dua makna, satu bumi, ya, satu lagi ialah tanah. Ya, kerana memang tanah berada di bumi. Ya. Yaumun maknanya satu hari. Kaumun satu kaum. Nampak, ya? Perkataan ni kita dah tahu, kaum dah tahu dah. Kita selalu sebut yaumul jumu'ah, yaumul jumu'ah. Kita orang Melayu sebut Jumaat. Ya, Jumaat tu bahasa Jawa. Ya, orang apa, tapi orang Jawa pun sebut lebih dekat dengan Arab. Ya, orang Jawa sebut Jumu'ah. Jumu'ah tu sama dengan bahasa Arab Jumu'ah, ya. Ataupun apa, yaumul jumu'ah, ya. Yaumul jumu'ah. Perkataan bukan Jumaat. Kita punya cara sebutan tu mungkin salah, ya. Jadi bahasa Arab Jumu'ah. Jadi yaumul jumu'ah. Dalam Quran idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Ya, surah pun nama surah Al-Jumu'ah. Ya, jadi kita betulkan apa kita panggil, ya, dia punya sebutan supaya kita sebut tu bunyi Arab, ya. Okey, kaumun kaum, ayatun ayat, tanda. Boleh makna ayat Quran, boleh makna tanda-tanda kebesaran Allah, boleh. Kullun, ya, maknanya setiap. Ya, setiap maknanya each. Ya, bukan everything, every saja. Thing ni salah. Ya, thing ni tak ada, ya, every saja. Tolong buang thing tu. Kalau everything, kullu syai'in. Kalau kullu saja makna every ataupun each. Ya, jadi dalam buku ni ada sikit-sikit kesilapan, kita betulkan. Ya, okey. Kemudian, ya, kita masuk, ya, contoh yang ke-11. Ini belum masuk lagi, ya. Ini baru kita permulaan. Noun balik. Hari ni kita belajar noun balik, ya, pada muka surat yang ke-48.
Tuan-tuan tak payah tengok buku dulu, melainkan nak salin sesuatu dekat buku, tuan-tuan boleh baca, tengok pada page yang Ustaz kongsi saja. Ya. Tapi kalau ada nota, nanti salin dekat buku. Nombor 11, kita dah habis 10 dah. Ya, kita dah sebut tadi. Ya, kita sudah sebut, yang 10 sudah sebut. Ya, selesai dengan kullun. Ya, nanti orang tanya kita. Ya, yang baru mungkin tanya, Ustaz di sini tak ada baris, pasal apa Ustaz baca kullun? Ya, memang original baris, ya, baris yang original memang dhammah. Dhammah maknanya tanda depan. Ya. Dan kalau dia tidak ada alif lam di depan, kita kena letak tanwin. Jadi kita panggil dia tanwin dhammah, ya. Instead of kullu, kita panggil dia kullun. Ya, kullun. Dia memang sentiasa kullun. Ya, jangan kita baca kullan, kullin, tak. Dia mesti kullun. Kerana itu adalah di original baris, tanda yang asal. Jadi ayatun bukan ayatan. Ya, qaumun, yaumun, ardun, zalika. Zalika tak boleh baca zalikun, tak boleh. Kerana zalika ni adalah abnormal noun. Normal noun. Ya, kita sudah perkenalkan noun ada dua. Satu yang normal noun yang boleh letak tanwin, such as ardun, yaumun, qaumun, ayatun, kulun. Ini semua normal noun. Bila zalika tak boleh. Sebab zalika ni memang dilahirkan zalika. Dan terus zalika. Tak boleh zaliku, zaliki, zalikun, zalikan, zalik. Semua tak boleh. Dia hanya boleh zalika saja. That's why kita kata dia abnormal noun. Ya. Man contoh dia, man. Ya. Nun ada sukun. Ya. Sentiasa man. Ini abnormal noun. Robun, robun normal noun. Pasal boleh tanwin. Allazi, ini lagi sekali abnormal. Ya, tak boleh baca allazai, allazui, allazi saja. Satu. Allahu, pasal apa tak boleh baca tanwin? Pasal ada alif lam di depan. Bila ada alif lam pada noun, kita tak boleh letak tanwin di belakang, di akhir. Ya, selesai 10. Okey, ya. Hari ni 11. Rasul, apa bacaan dia? Apa ni Kak Rohiza, apa bacaan dia? Rasulu ke Rasulun? Rasul. Rasulu. Rasulu ke Lun? Either. Oh, A ke B? Lun or Lu? Lun. Bacaan mesti Rasulun. Pasal apa tak baca Rasulu? Sebab ia tak boleh abnormal noun. Mana abnormal noun? Mana abnormal? Abnormal tadi macam haza. Haza is abnormal. Maaf Ustaz. Normal noun Ustaz. Okey. Bila dia normal noun, soalan Ustaz, pasal apa tak boleh letak, pasal apa tak boleh kata Rasulu saja? Why must Rasulun? Tak ada alif lam kat depan. Pasal tak ada alif lam di depan. Kalau alif lam di awal, ya, kita alif lam di Di awal. awal. Kalau alif lam ada di awal, contoh macam Allahu, Ustaz dah sebut tadi. Cuba tengok Kak Rohiza. Allahu. Why tak boleh Allahun? Ya, sebab tanwin tak boleh digabungkan dengan alif lam di awal. If you have alif lam at the beginning, you cannot have tanwin at the end. Itu, ya, itu kita kata prinsipal yang paling penting. Untuk noun Kak Rohiza, ya, dan everyone, ya. Untuk noun, kalau dah ada alif lam at the beginning, ya, you cannot put tanwin at the end. Never. Never do that. Ya. Kalau ada alif lam, Ustaz ulang lagi, ya. Kalau ada alif lam at the beginning, ada alif lam di awal, tak boleh ada tanwin di akhir. Ya. Jadi contoh kita kata, ya, macam Allahu, contoh dia. Macam allazi, ni kebetulan ada alif lam di awal, ya. Tak bolehlah ada tanwin di akhir. Ya, walaupun dia abnormal, tetap tak boleh juga. Rabbun, ya, pasal apa Rabbun ada tanwin? Sebab tak ada alif lam di awal. Ya. Jadi sama juga. Ardun, tak ada alif lam di awal, dia bunyinya dun. Yaumun, tak ada alif lam di awal. Qaumun, no alif lam at the beginning. Ayatun, no alif lam at the beginning. Kullun, also without alif lam at the beginning. Sama. Dia either or je. Do you have alif lam at the beginning? No. If you don't have alif lam at the beginning, you must put tanwin at the end. If you don't have alif lam at the beginning, yeah, you must put tanwin at the end. But if you have alif lam at the beginning, cannot, never put tanwin at the end. Ustaz rasa simple lah tu Ustaz yang sebut tu. Ya? Ustaz sebut tu simple dah. Okey, balik pada cerita tadi. Ya? Ini 11 sampai 20 noun. Baru kita jumpa. Tapi perkataan Rasul kita dah biasa dalam bahasa Melayu. Rasul dah biasa. Ya? Orang sebut
Maulidur Rasul, orang nak sebut Maulidur Rasul, kita tahu. Maulid tu adalah hari kelahiran, birthday. Ya, Rasul lah. Ya, Nabi yang diutus kepada umat manusia. Cuma sebutan dia Rasulun or Rasulu. Okey, tadi Kak Roiza dah jawab. Rasulun. Why cannot say Rasulu? Because Rasulu tak ada alif lam at the beginning. If ada alif lam, tak boleh baca Rasulun. Ar-Rasulu. Ar-Rasulu. Ya, itu ceritanya. Nombor 12, ya, semua orang boleh jawab. Azabun. Because alif lam tak ada, ya. Kalau Rasulun maknanya messenger, not just messenger. Messenger. Because this is singular noun. Ya, tuan-tuan kena tambah dekat buku tu, ya, pada muka surat yang ke 20 berapa tu? Musab berapa? 48. 48, ya, kena letak kat 48, ya, ada kat situ, ya. Sebab buku ni dia tak letak, kita letak. Kita lengkapkan buku ni, ya. Itulah tujuan kita belajar. Kita tokok tambah, ya. Jangan biarkan buku anda bersih suci. Ya, penuhkan dia dengan bunga-bungaan. Ya, put some flowers, some colours, ya, into your book, ya, so that your life will be more colourful, ya. Barulah hidup kita tak ada black and white aja. Black and white tak cantik, ya. Make it colourful, ya. Jadi as colourful as possible, ya. Tapi yang penting lah, jangan benda-benda tak penting pun nak letak, ya. So a messenger. Jadi Rasul kita terjemahkan messenger, ya. Sebab itu kita ada perkataan, ini Ustaz tambah saja, kita punya perkataan risalah. Ya, risalah. Apa makna risalah? Kalau Rasul makna messenger, risalah makna apa, Kak Suharti? Message. Message, betul, ya. Jadi message, ya. Sebab itu tahun 77 dulu, ya, cerita Anthony Quinn, tajuk cerita tu The Message. The Message. The Message, ya. The Message maknanya the message from Allah the Almighty. Ya, brought by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So a messenger, sudah selesai, ya. Yang kedua azabun pun kita biasa dengar. Kau tak takut ke azab neraka? Mak kita cakap. Ya, solat, bila maksud solat, ya, tak takut ke azab. Cuma mak kita tak panjangkan pada alif tu. Mak kita kata azab neraka. Kita betulkan. Not azab neraka, azab neraka. Panjang. Ya, pasal ada alif. Whenever you apa kita panggil? You encounter 3 kan? Alif waw ya, awi tu. Kita kena panjangkan dia. Sebab dalam tajwid, alif waw ya kita panggil dia huruf mad. Huruf mad. Orang Melayu panggil huruf mad, bukan mad. Mad. Min alif dal panjang. Huruf mad, ya. Dalam bahasa Arab kita panggil huruf illah. Huruf illah, ain, lam, tak marbutah, illatun. Apa makna illah? Illah makna sakit, huruf sakit. Kerana bila kita jumpa dia, kita kena panjangkan, ya. Kita kena baca sedikit berbeza daripada yang lain. So instead of azab, kita kata azabun. What is azabun? A punishment. Still a punishment, ya. Azabun, ya. Nombor 13, ya. Haza. Ini kita kata kalau buku tu dekat, haza kitabun. This is a book. Tapi kalau kita kata zalika, ya, that is a book. That tu menunjukkan jauh, ya. Zalika. Haza dekat. Haza ni dia masuk normal ke abnormal noun? Abnormal noun. Ya, sebab dia tidak boleh dicakap seperti lain. Ya, Because it's a pronoun kan Ustaz? Ya. Because it's a pronoun kan? Bukan sebab dia pronoun, ya. Tapi sebab apa kita panggil dia? Memang betul pronoun dia juga. Dia bukan pronoun ni, ya. Dia ada benda lain, ya. Nanti kita akan belajar lebih detail. Tapi sebab apa haza tu kita kata dia abnormal noun? Apa sebabnya? Dia tak boleh tak boleh baca 3 cara. Betul. Ya, tak boleh baca 3 cara. Nampak tak, kita dah lupa, ya. Jadi kena selalu ulang-ulang, kena selalu di apa? Sebab repetition is the mother of success. Ya. Bukan sebab dia pandai sangat. Bukan sebab ustaz yang mengajar tu pandai sangat. Tapi sebab dia ulang. Ya, ulang. Macam Fatihah. Pasal apa Al-Fatihah kita tak pernah terlupa? Walaupun kita terlalai, tapi kita tak pernah lupa. Kerana kita sudah banyak kali repeat. Ya, kita dah ulang. Over and over again. Ya, haza kerana tak boleh baca 3 cara. Boleh tak hazau, hazai,
Hazai tak boleh. Haza, always and always. Ya, okey. Nombor 14, samaun. Ya, samaun. Sama, ya, duduk di atas. Sama, apa dia sama? Langit. Ya, sama tu sky. Sky yang kita nampak ni adalah sama yang pertama. Sama ada berapa? Sama ada 7. Ya, bila dia 7, dia plural. Jadi kita tak boleh baca dia sama. Kita kadang-kadang jumpa samawat panjang. Samawat itu plural. Ya, kita belum belajar lagi macam mana nak kenal masculine plural, ya. Kemudian ada feminine plural dan yang paling challenging ialah broken plural. Ya, dahlah plural tu challenging, broken pula susah. Ya, sebab tu Ustaz bila mengajar broken plural, ya, ramai student yang broken heart nanti, ya. Sebab apa? Sebab dia kata susah Ustaz. Dia bukan tak susah, dia challenging. Jangan kata susah, ya, kita kata challenging. Challenging tu maknanya Allah nak bagi kita pahala lebih, untuk percaya. Bila keadaan susah, cuba kita bayang, orang yang nak pergi haji susah macam sekarang kan. Nak pergi haji susah. Patutnya boleh pergi tahun ni, tak boleh pergi. Ya, nak kumpul duit nak pergi susahnya, ya. Nak dapat nombor giliran susah. Bila dia dapat buat, dia buat wholeheartedly, Allah bagi dia pahala kau punya. Allah bagi dia mabrur. Ya. Bukanlah makna kalau kita dapat tu senang tak boleh mabrur, boleh. Tapi kita tak rasa sangat ada challenge. So, kita tak rasa cabaran. Kita rasa senang je. Nak pergi haji senang, nak pergi umrah senang, nak pergi Palestin senang. Kita tak ada rasa susah. Ya. Tapi kalau kita pergi tu dengan cabaran, cuba tengok Ustaz Abid Liu. Berapa lama dia tunggu nak masuk Palestin? Berapa lama tuan-tuan? Siapa yang baca social media? Berapa lama Abid Liu tunggu untuk boleh masuk ke Gaza? Lama tuan-tuan, 1 month. Ya, 1 month. Masa dia dah nak balik, ya, sebab bapa dia sakit di Malaysia. Tapi dia sabar, dia tunggu, dia doa lagi. Allah bagi selepas 1 bulan. Bukan senang tuan-tuan. Sedangkan, ya, border yang dia nak masuk di Gaza tu, itu Mesir, Egyptian people, Muslim people yang jaga. Kalau macam Ustaz bawa kat Masjitah, bawa our sisters pergi ke Baitul Maqdis, pergi Aqsa, kita masuk melalui Jordan. Jordan tak ada hal. Tapi by the time kita masuk ikut border Palestin, ya, Yahudi jaga. Kalau susah masuk, faham, ya. Tapi alhamdulillah setakat ni tak susah pun. Ya, siapa yang dah pergi dengan Ustaz tahulah, ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Tapi ada challenge, ya. Kalau di Mesir sepatutnya tak ada masalah orang Islam nak hantar bantuan. Abid Liu bukan datang nak berperang, dia datang nak bagi bantuan. Pun susah. 1 month. Allah bagi pahala banyak. Macam itulah kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Ya, susah sikit tak apa. Ya, orang Melayu kata berakit-rakit dahulu kan, berenang-renang, ya, ke tepian, bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Ya, bila dapat bahasa Arab tu, verb dia, noun dia, Allahu Akbar, nikmat yang paling besar Allah bagi pada kita. These are the bounties of Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Ustaz tak boleh cakap lebih, ya. Sebab bila tuan-tuan lalui, tuan-tuan akan rasa the sweetness tu. Ya, baru kita rasa the beauty of the Quranic language. Ya, Ustaz dah lalu, sebab tu Ustaz boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, okey, samaun maknanya sky tambah nafsun, ya, kita kata soul, ya, soul, satu, nafsun, ya, nafsun. Jadi nafsu, orang Melayu panggil nafsu. Ya, bila kita berkata nafsu ni biasa nafsu makan, nafsu seksual, ya. Biasa orang Melayu nafsu tu menujuk pada tu. Tak, nafsu ada yang baik. Ya, dalam Quran kata nafsul mutmainnah. Ya, ada nafsul lawamah, ya, yang melalaikan, ya, nafsul mutmainnah, nafsu yang menenangkan, ya. Jadi nafsu tak mesti jahat. Orang Melayu kalau nafsu itu jahat. Ya, kita kata dia makan dengan penuh nafsu. Ya, jadi maknanya makan tu mesti nampak tak elok. Ya, tapi kalau kita kata dia makan dengan nafsul mutmainnah, macam mana? Orang Melayu tak cakap lah macam tu. Tapi Ustaz bagi contoh. Ya, dia seorang yang beriman. Ya, dia makan, ya, walaupun orang lain makan dengan nafsul lawamah, tapi dia makan dengan nafsul mutmainnah, maknanya makan dengan sopan, ya, makan dengan kunyah betul. Jadi nafsu bukan mesti benda jahat, ya. Umum nafsu is apa kita panggil, is a general term. Ya, can be negative, can be positive. A soul, ya, jiwa. Kita boleh terjemahkan nafsu sebagai jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya.
Cuma Ustaz lupa nak bagi tahu tentang setiap noun dalam bahasa Arab, dia mesti either lelaki atau perempuan, jantan atau betina. Semua. Jadi Rasulun, ya, ini singular dan dia male dan dia adalah lelaki. Ya, maknanya dia masculine. Azabun masculine. Haza masculine. Samaun siapa nak teka? Samaun ke masculine ke feminin? Samaun feminin Ustaz. Sama tadi sky feminin. Masculine. Bukan, feminin. Feminin. Ya, dia feminin. Langit ni feminin. Siapa yang tentukan masculine feminin? Orang Arab. Orang Arab zaman dulu kala. Even sebelum Quran turun, orang Arab sudah tahu sama ni adalah feminin, bukannya masculine. Ya, jadi yang ini kita tak boleh tanya banyak-banyak. Kita kena terima sami'na wa ata'na saja. So kita dah tahu dia singular, kita tambah lagi maklumat, dia adalah feminin. Jadi kita selalu kena tanya, Ustaz, samaun feminin or masculine? Nafsun feminin or masculine? Kena tanya. Nafsun, cuba nafsun. Masculine. Feminin. Jadi tuan-tuan letak macam ni je. Rasulun in bracket, ya, apa ni masculine. Azabun in bracket M. Letak M saja. Kalau haza M, samaun F. F tu feminin. Nafsun F. Syai'un ialah masculine. Syai'un masculine. Baina, ya, baina boleh dua-dua. Ya, baina boleh. Jadi satu lagi nak sebut. Dalam bahasa Arab, kadang-kadang ada noun yang boleh dua-dua. Baina. Memang baina tu pun makna between. Ya. Jadi baina tu dia boleh masculine dan dia boleh feminin. Dia tak tetap, ya. Jadi ada benda macam ni ada tapi tak banyak. Macam mana? Haza feminine or masculine Ustaz? Masculine, M. Ya, nanti kita ulang balik. Okey. Number 18 is kitabun. Bunyinya kitabun. Do you know kitabun is normal ke abnormal? Kitabun mestilah normal. Kalau boleh tanwin, ya. Kitabun. Sebenarnya ada alif di situ, ya. Tapi because this is Rasam Osmani kind of writing, jadi alif tu tak ada. Kalau kita belajar apa ni? Sorry Ustaz, tadi saya ada tak dengar Ustaz masa cakap pasal between tadi between both male and female. Correct. So what will determine its gender Ustaz? Tengok pada apa? The noun. Pasal baina ni ialah antara. Even in English or in bahasa, antara kita tak ada spesifik spesifik apa kita panggil istilahnya gender. Tak ada. Ya, antara kan? Kalau macam langit, bumi. It's not a thing lah kan. Itu ada, faham kan? Ya. Baina tu benda yang abstrak. Kita tak nampak. Ya, between Maghrib and Isya, ya. Kita macam mana nak kata dia tak? Jadi baina tu boleh male, boleh female. Ya. Since dia antara, does it make a difference whether dia ni male ke female ke? Memang tak penting, ya. That's why tapi kita kena letak dia punya gender. Ya, whether you like it or not, you have to put the gender. So, is it male or female? Kita kena kata dua-dua boleh. Dua-dua boleh, ya. Sebab semua benda we can say it's no gender Ustaz, no? Tapi dalam bahasa Arab tak ada no gender. Dalam bahasa Jerman ada. Ya, Jerman ada neuter. Correct, so neuter. That's right. Jadi, so baina ni bukan sebab the concept of neuter tak ada in Arabic. Kita mesti male or female. Masculine or feminine. Dia mesti. Dia tak ada. Ataupun both. Ya, contoh nanti Ustaz sebut, ya, perkataan jalan dalam bahasa Arab, jalan ni tariq. Yang kita sebut apa ni tariq, ya, tariq. Kalau sirat dalam Quran, siratal mustaqim. Sirat tu jalan juga, tapi jalan yang abstrak. Kita tak nampak. Tapi kalau kita kata tariq, kita kata ni jalan apa kita panggil, jalan bunga raya. This is jalan Muqtada Hari. This is jalan mana jalan tu kita nampak. Bila kita nampak jalan tu kita panggil tariq. Ya qaf salin. To yang buncit perut tu
Ya, ro, ya, qaf, tariq. Ya, tariqun. Jadi kalau tariqun yang kita nampak, kita boleh pegang jalan tu. Tapi kalau siratun, ya, seperti dalam Quran, siratun, jalan yang mustaqim, kita tak nampak jalan tu, dia abstrak. Ya, Islam adalah jalan yang lurus. Macam mana kita nampak jalan lurus? Tak nampak. Ya, yang abstrak tu kita panggil sirat, is jalan juga. Tetapi yang tariqun yang kita nampak, yang touchable. So kalau tariq tu male, kalau siratun tu can be male or female, is it? No, bukan. The other way around. Ya. The other way around. Siratun ialah male. Tetapi kalau dia masculine, ya. Ustaz nak sebut male female ke nak sebut masculine feminine? Masculine feminine. Okey, masculine feminine lebih mudah, ya. Okey. Masculine feminine, ya. Tapi still male female pun M dengan F juga sama, ya. Okey. So kalau siratun yang abstrak itu ialah masculine M. Tapi kalau tariqun boleh dua-dua. Tariqun boleh male, boleh masculine, tariqun pun boleh feminine. Ada beberapa dalam bahasa Al-Quran yang macam tu, tak banyak. Ya, one of them is tariqun. Ya, tariqun. Jadi kita boleh tariqun mustaqimun, boleh tariqun mustaqimatun, dua-dua boleh. Ya, tak belajar lagi tapi Ustaz sebut saja. Ya, kebetulan ada neuter tadi, ya. Tuan-tuan yang tahu bahasa Jerman sikit-sikit, ya, tahu dalam bahasa Jerman ada neuter. Ya. Jadi kitabun, ya, cukuplah tu, kitabun. Kitabun patutnya kaf, ta, alif, ba. That's why kita panjangkan kitabun. Tapi dalam resam Osmani, ya, Quranic Arabic, apa kita panggil, the letter alif tak ditulis kat situ, diganti dengan baris mad, ya, baris mad. Tapi masih kita sebut kitabun, kitabun masih, ya. Kita tak kata kitabun, ya, kitabun. Seolah-olah ada alif, dan memang ada alif. Tapi pasal apa? Pasal apa tak tulis? Because this is Quranic Arabic. Yang tulis alif, that is modern standard Arabic. Ada dua. Ya, so letak dekat tepi, dekat sebelah kanan 18 tu, nombor 18, ya, put, ya, on your right side, kitabun, kaf, ta, alif, ba, kitabun. Dalam Quranic Arabic, kitabun without alif, tapi dia gantikan dengan huruf mad. Apa ni, baris mad. Ya, okey, selesai. Ada soalan so far? Ustaz, yang itu yang alif kecil tu Ustaz, bukan dia menggantikan alif yang panjang tu? Yang mana? Tu kita pun alif kecil. Tak, itu ialah itu baris lah tu, baris. Oh, yang tu baris mad. Bukan itu alif tu. Kan itu alif dagger Ustaz. Boleh, betul. Alif dagger boleh, ya. Tapi alif dagger ni orang tak biasa alif dagger, apa dagger, ya. Tapi kita dah belajar dulu at the beginning kan, ya, pada muka surat. Mula-mula dulu, ya, kita ada baca, ya. Buku kecil. Bukan buku kecil, buku ni, ya. Ya, buku ni. Pada muka surat yang kelima, ya. Pada muka surat kelima kita ada belajar alif dagger. Ya, alif dagger kita ada belajar dulu. Ya. Jadi alif dagger, ya, kita ada belajar. Cuma kita dia panggil alif khanjariyah. Khanjar tu ialah macam itulah, ya, macam kerambit, kita panggil kerambit bahasa Melayu. Pisau yang macam bulan sabit tu. Ya, pisau yang bentuk dia macam bulan sabit, ya, macam apa kita panggil bulan sabit, apa, crescent. Ya, macam crescent, ya. Itu kita panggil alif, ya, alif dagger ataupun alif khanjariyah. Tapi tajwid orang Melayu tak guna alif khanjariyah tu. Ya, jadi Ustaz hanya sebut, ya, baris mad saja kita pun. Selesailah, ya. Any other question? Soalan lain silakan Kak Mashita, apa soalan? So kitabun is male lah kan Ustaz, is masculine, right? Okey, ya. Kitabun is a plural form, betul? Ustaz, sorry. Kitabun kutub nanti. Okey, Ustaz salah, ya. Yes. It's a book, ya. Dia adalah masculine, betul. You are right. Kitabun is masculine, dia satu. Okey, ya. Okey, nombor 19, hakun. Hakun ni maknanya hak. Orang Melayu panggil hak. Hak ni ada dua. Satu makna hak.
hak saya sebagai rakyat Malaysia, itu hak. Ya, hak saya sebagai rakyat Malaysia untuk menerima vaksin. Itu hak saya. Ataupun ya, kita kata ini adalah perkara hak. Ya, ini adalah perkara hak. Maknanya this is the truth. Ya, jadi hakun ada dua makna. Satu, hakun makna right, right. This is my right, ya, as a Malaysian to be vaccinated. Ya, although I prefer Pfizer, ya, but if they give me AstraZeneca, okay je lah. Ya, even Sinovac terima je lah. Ya, itu right, ya. Boleh faham. Ustaz bagi contoh yang very apa kita panggil, very contemporary. Ya, very contemporary. Okey. Kemudian hakun juga mana terus. Ya, inilah kebenaran. This is the truth. Ya. Itulah cerita dia, boleh ya? Okey. Nombor 20. Qabla. Qabla. Biasanya dibaca qabla. Kadang-kadang qablu. Ya, kadang-kadang qablu. Tapi biasanya qabla. Ini ada dua cara baca, ya. Boleh tak baca qabli? Boleh kalau ada min depan dia. Min qabli, boleh. Sebab ada huruf jar depan dia, ya. Ada preposition, particle, ada min. Kita tahu kan, lepas min biasanya semua mesti baris bawah. Jadi qabla ataupun qablu is a noun. Bila dia noun, datang min before dia, immediately before qablu ada min, maka baris dia bertukar. Min qabli. Min qabli. Ya, jadi boleh tak? Boleh. Okay. Yang dan hak tadi maskulin, Ustaz. Hak tadi apa dia? Hak tadi maskulin, Ustaz, ya. Qabli maskulin. Tak, hak. Qablu boleh maskulin, ya. Hak, Biasanya Ustaz, maskulin, ya. Nombor Biasanya 19. maskulin. Ya, nombor 19. hakun maskulin. Hakun maskulin. Ya, okey. Selesai, kita pergi sekali lalu, ya, ada 10 baru, ya, kita belajar hari ini 11 sampai 20. Rasul, kita akan pergi lagi, jangan takut. Contoh dia, ya. Dia akan ada contoh akan datang, bukan sekarang lah, ya. Sekarang ni kita hanya bagi dia punya perkataan, noun dia, kita bagi meaning, kita bagi tahu dia singular atau plural, dan kita bagi tahu dia male or female ataupun masculine ataupun feminine, ya. Okey. Kita mula balik. Rasulun maknanya a messenger. A messenger, ya. Dia adalah masculine dan dia singular. Ya, sebab tu lain kali bila kita sebut rasulun, ya, singular masculine kita kena kata. Rasulun singular masculine. Rasulun singular masculine. Azabun singular masculine. Azabun singular masculine. Azabun. Azab lah mana dia. Ya, cuma kita kena baca panjang sikit. Azabun. Azabun. Ya. Sebab bahasa Melayu dia tak ada huruf mat. Ya, sebab tu kita panggil, ya, azab, azab neraka, azab neraka. Ya, kita tak kata azab neraka. Mana ada orang cakap macam tu? Ya, azab neraka. Jadi kalau kita kata azab neraka, kita tahu, ya, neraka punya azab tu panjang, bukan sikit. Bukan duduk 1 hari 2 hari, tak tahu berapa ribu tahun duduk. Ya, that's why azab neraka panjang sikit. Nombor 3 is haza, 13. Ya. Haza. Haza makna ini. Dan this is singular and masculine. Haza, singular, masculine. Ya, haza makna ini. Ya, benda yang dekat. Lawan bagi haza, the opposite of haza is zalika. Zalika. Yang kita dah belajar 10 yang awal sebelum ni. Ya. Apa dia zalika? Nanti kita akan tengok balik. Adakah dia masculine atau feminine? Kita akan ulang kejap lagi. Samaun. What is samaun? Samaun is a sky. A sky is a singular dan feminine. Singular feminine. SF. Ya, ingatlah, ya. Yang tadi SM. Ya, tadi SM. SM tu apa? Kita kata senior manager. SM. Senior manager. Ya, ini kita sebut samaun is SF. Is San Francisco. SF. Ya, San Francisco. Ya, jadi San Francisco saja bagi maklumat saja, ya. Daripada Ustaz punya tempat belajar dulu, Universiti Ustaz, pergi ke San Francisco adalah 100 batu. Ya, jadi kami selalu juga pergi San Francisco. Ya, pergi cari apa ni, daging halal. Ya, sebab dekat di Universiti Ustaz kita tak ada ladang, ya, tak ada farm. Ya, tak boleh sembelih ayam, tak boleh. Kalau tak orang tahu kita sembelih ayam, boleh kena report.
Jadi kami terpaksa macam 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali, ya, terpaksa drive, ya, pergi ke San Francisco ataupun Sacramento, ya, ibu negeri California, untuk cari makanan halal, ya, sembelihan lah, daging lah biasanya. Ya, so kita biasalah apa ni, kalau macam rindu kat kampung tu, ya, selalu duduk dekat tepi Golden Gate tu, pandang jauh. Ya, parking dekat tepi tu, ya, jauh sikit, kemudian pandang jambatan tu. Ingatlah jambatan gantung kat kampung, ya. Itu Ustaz punya pengalaman lah, ya. Jadi tinggi kot jabatan tu Ustaz. Memanglah. Ya, jadi SF tu selalu, kalau Ustaz SF dalam hidup Ustaz, SF adalah San Francisco. Itu ceritalah. Tuan-tuan nak tukar jadi yang lain tak boleh saja. Ni Ustaz untuk faham, ya. Okey, ya. Jadi kalau siapa-siapa yang pernah duduk dekat area situ tahulah, ya. Jadi itulah cerita kami. Ya. Jadi petang-petang sikit, ya. Dah ni, ya, tengok apa ni, sebab bila kita pergi tu kita boleh jamak takhir. Jadi sampai maghrib, ya, kita akan tunggu situ bagi cahaya terang sikit, ya. Kemudian baru kita singgah dekat masjid, ya, dekat SF tu, solat, ya, apa ni, jamak takhir, sebab kita dah tahu Rasulullah lebih suka jamak takhir, ya, bukan jamak takdim, ya. Jadi lepas jamak takhir di masjid, barulah kami balik ke Universiti Ustaz lah, ya, di Chico, ya. Chico tu kampung, ya. Okey, itu cerita dia. Nombor 14 sudah, ya, Samaun. Nombor 15 apa ni, Nafsun. Nafsun juga singular feminine. Sekali lagi San Francisco, ya. Okey, number 16 Syai'un. Syai'un sesuatu, ya, something ataupun thing, ya, sesuatu. Dia adalah singular apa? Singular masculine, SM. Ya. Ya, nak tukar jadi San Moreno boleh juga, ya, San Moreno, ya. Okey, Syai'un. Nombor 17 Baina, ya. Baina maknanya antara, between, ya. Contoh Bainal Maghrib wal Isya, Bainal Zuhri wal Asri. Macam sekarang kan? Ni kelas kita antara Zuhur dengan Asar. Ya, Bainal Zuhri wal Asri. Lepas pada Baina mesti baris bawah. Bainal Zuhri, Zuhur, wal Asri, Asar. Bainal Maghribi wal Isya'i. Ya, semua baris bawah lepas Baina. Ya, dia macam juga huruf jar, partikel, tapi dia bukan partikel. Sebab kalau min itu preposition partikel. Kalau Baina is a noun. Dia bukan partikel, tapi dia macam partikel. Kerana semua noun yang datang selepas Baina semua kasrah baris bawah. Ya, macam min tadi kan. Contoh nombor 20, min qabli. Pasal apa tak baca min qablu? Sebab ada min. Ya. Jadi Baina boleh dua-dua, ya. Apa kita panggil? Dia male ataupun female. Ya, Baina tu biasa singular lah, ya. Kitabun adalah singular, sebuah kitab or a book, ya. Dan apa ni, dia adalah masculine. Hakun is singular dan masculine. Qablu, ya, ataupun qabla ataupun qabli, dia juga apa ni, apa kita panggil, ya. Dia singular juga, tapi kita tak boleh kata dia masculine ke feminine, dua-dua. Ya, masculine juga dua-dua, ya. Macam Baina juga. Ya. Okey, selesai. Ada soalan apa-apa? Ustaz, isn't there a way, there's a tip ataupun clue supaya kita dapat mengenali dia male or female, ataupun memang tak ada? Takat ni tak ada. Yeah. So we have to memorize lah, Ustaz. You don't have to memorize, you have to repeat. Once you repeat, you memorize, insya-Allah, ya. Macam kita baca doa dan sebagainya, bukan kita memorize, kita repeat dia banyak kali, benda tu automatically dia akan masuk dalam kepala. Allah buat macam tu. And dalam bahasa Arab memang it is very very important for us to rectify sama ada dia male or female, Ustaz. Betul. Sebab kita nak letak haza depan. Okay, let's say kan, ya. Kita nak kata kitab tadi, kitabun. Due to the fact that kitabun is a masculine, kita boleh guna haza kitabun. Baru boleh guna haza kitabun. This is a book. Kalaulah yang kita nak cerita tu, let's say samak dia feminin, ya, katalah samak tu dekat. Kita nak kata haza samaun, tak boleh. Ya, nanti kita kena ganti pula hazihi.
Dia ada lawan bagi haza. The opposite of haza, kita tak belajar lagi. The opposite of haza, number 13, the opposite of haza is hazihi. So untuk rasulun, haza rasulun. Azabun, haza azabun. But untuk samaun, cannot haza samaun. Hazihi samaun. For nafsun, hazihi nafsun. Is it important to know whether it is feminine or masculine? Of course, it is very important to know. Kalau tidak, nanti akak tak boleh letak. Macam bahasa Melayu tak apa. Ini meja, ini perempuan, ini lelaki. Semua ini dihentamnya. Mudah. That's why even after 2 weeks, a Bangladeshi, dia dah boleh master bahasa Melayu dah. Dia dah tahu dah. Jadi kalau dulu kata hijau ke, kuning ke, ini ke, semua. Tapi bahasa Arab tak boleh. Kena tahu dia muzakkar atau muannas. Kena tahu dia masculine atau feminin, baru kita boleh letak either haza or hazihi. Tu dia punya cerita dia. Ada soalan? Silakan. Ya. Sama. Kalau tak ada, teruskan. Samaun. Sudah tadi samaun. Nafsun sudah. Sudahlah, selesailah kita. Tak ada apalah. Yang 10 ni, 11 sampai 20. Ada soalan tak? Ustaz nak balik ke 1 sampai 10 dulu. Nak bagi tahu dia feminin ke masculine. Any question? Ustaz, dalam Quran kan dia banyak refer to male kan. So banyak ke juga reference to female punya ni? Yang kita kena ingat male dengan female. Kalau ingat kitab Quran kita mostly general is as if it's a male. He pun meant for he and she. So okay, ini kalau apa Women Sleep punya apa kita panggil association tahu ni, memang hentam Quran lah. Tak, dalam Quran dua-dua ada. Memanglah macam bila kita referring to Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah always apa masculine. Bila kita rujuk pada rasul, semua masculine, mana ada rasul perempuan. Tapi macam tadilah dari segi apa ni noun yang lain dua-dua ada. Ada feminin, ada masculine. Jadi maksudnya walaupun banyak kita tak nafilah. Macam bila kita sebut Allah, kita kata huwa, kul huwallahu ahad. Mana ada kul hiya, tak ada. Untuk rasul sentiasa huwa, anta, ana, sentiasa. Tetapi macam tadilah bila kita kata dalam Quran kebanyakannya male saja, tak mesti. Allah buat balance sebenarnya. Cuma merujuk kepada Tuhan, Allah, merujuk kepada Rasul, memang dia hanya masculine, tak ada feminin. Okey, ada soalan lain? Ada, tak ada? Kalau tak ada, kita balik ke ni. Balik ke... Waalaikumsalam. Tak, just nak tanya, yang hak kata tak marbutah tu macam mana Ustaz? Untuk nak kenal feminin ke macam mana? Feminin, betul. Betul lah tu, feminin. Tapi kita tak jumpa perkataan kat sini. Ada satu, nombor 9, ayatun. Tadi Puan Sri tanya, ayatun. Ayatun ada tak marbutah at the end, dan this is tak marbutah. Ayatun. Ni Ustaz highlight kan, number 9. Ayatun. Ayatun. Jadi kita dah tahulah ayatun ni dia singular but feminine. Singular feminine. Singular feminine. Ni contoh. Tetapi kalau dia pada nama orang, contoh kalau isteri Nabi, semua kita tahu semua feminin. Khadijah, ada tak marbutah. Aisyah, Ramlah, kemudian Saudah, kemudian Maria, Maria bukan isteri, dia adalah hamba sahaya. Tapi semua ada tak marbutah. Itu feminin lah. Tapi kalau nama lelaki yang ada tak marbutah, ada contoh bapa saudara Nabi Hamzah, ada tak marbutah. Tapi dia bukan feminin, dia masculine. Jadi macam mana kita nak tahu beza? Kena tahulah dia lelaki ke perempuan. Kalau nama dia Hamzah, takkan perempuan. Kalau nama dia Aisyah, confirm perempuan. Macam mana kita nak tahu? Memang daripada social convention lah. Kita hanya tahu daripada masyarakat lah, kita dah tahu. Contoh, kita kata nama Muawiyah. Muawiyah ada tak marbutah di belakang. At the end ada tak marbutah. Macam mana kita nak tahu Muawiyah tu lelaki ke perempuan? Muawiyah memang semua lelaki, tak ada perempuan. So macam mana kita nak tahu? Memang macam tu lah. Dengan belajar sirah, belajar hadis, belajar apa, yang tu lah kita dapat. Sebab itu Quran Arabic dia complement Quran hadis. Quran belajar, dia akan complement knowledge kita dalam sirah.
Semua subjek Islam ni complement each other. Ustaz, Ya. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz, saya takut saya tak faham. Macam contohnya sama ni kan, sama kan? Samaun. Sama ialah Bagi bunyi samaun. Samaun. So depan dia kena nak tulis sama lah. Boleh? Tak merebutah kat mana? Untuk Kak Hamzah. Dekat Hamzah. Okey, kita tengok balik. Tak, Ustaz tak faham. I don't understand your question. Okey. Sebab kita kata kat sini kalau dia single. Number 14 ya. Number 14. Ya. Dia single feminine kan? Dia single feminine. Nak sebut permulaan ayat tu, dia tak boleh haza. Samaun. Sama. Okey. So hazihi samaun macam tu. Ya, betul. Okey. Thank you, Ustaz. Ya. Jadi haza hazihi saja beza dia. Ya. Kebetulan ada hazar dekat sini, ya. Jadi samaun. Kita sebab Ustaz nak apply kan, sebab Rasulun azabun dia tak ada konteks. Jadi Ustaz bagi konteks. Konteks tu kita letak hazar. Baru kita tahu ini seorang rasul. Macam mana nak kata? How do we say ini seorang rasul? Haza. We put number 13 haza ke rasul. Haza rasul. Kalau azabun haza azabun. Tetapi untuk samaun, tolong mute kan? Kalau samaun, ya, kita tak boleh kata haza samaun. That's why walaupun tak jumpa lagi hazihi, Ustaz tambah. Hazihi tu untuk ini tapi feminin. Jadi kita tak boleh kata haza samaun, kita hanya boleh kata hazihi samaun. Ya, nafsun hazihi nafsun. Syai'un haza syai'un. Ya. Tapi kita tak adalah kata semua benda. Macam baina, haza baina. Orang tak kata. Ini antara. Ayat macam mana tu? Ya. Kita tak letaklah haza tu all the time. Tapi kalau kita letak haza, haza kitabun. Ya. Haza hakun. Ya. Nombor 20. Ya. Haza tak ada. Orang tak kata haza. Ya. Tapi yang noun-noun biasa, kita letak. Ya. Okey, selesai. Ustaz, ya. Nak tanya pasal tak marbutah tadi ya Ustaz. Yeah, number 9 contoh. Ya. But the ta tu, when it becomes at the end, when we wakaf it, then only we will know it becomes tak marbutah. If it's at the end, right? If it's tak terbuka, dia kalau ejaan dia di tengah, dia akan jadi ta terbuka juga kan? Ya, tak terbuka, betul. At the end saja tak marbutah, tak ada di tengah. Sentiasa at the end. Correct. So, it is not a real indicator that if it's tak marbutah, it's feminine. It's just that because you pronounce it like that. So, and the sound is like a ha, right? It's like a ha. Hello, so like you say, when you say Muawiyah, for example, Muawiyah, why is his name spelling with tak marbutah? Why isn't it spelled with a ha? Because it must be tak marbutah. Tak marbutah and ha adalah dua letters yang berbeza. Because you don't call him Muawiyat, right? You don't say Betul. if it's in the middle of the word. Yeah, Muawiyah. Tapi when you write it down, you have to put tak marbutah. You cannot put ha. Okay. Just to understand that tak Yeah. lah. Okay. Sebab memang kita tak bunyikan. Macam Aisyah. Mana orang baca Aisyah tun, Aisyah tu. Orang tak baca. Orang baca Aisyah. But you must know that Aisyah, the last letter is tak marbutah, not ha. Bukan Aisyah. Bukan Aisyah. Ya, but Aisyah. Aisyah tu, ya, dia ada hak macam ihdinas siratal mustaqim. Bunyi dia macam tu. Aisyah. Ya. Tapi kalau kita tulis, dia bukan hak simpul. Ya, bukan hak simbol ihdina. Bunyi macam hak simpul. Tapi bila kita write it down, dia tak marbutah. Dan tak marbutah is always, ya, always at the end of the noun. Sentiasa pada hujung. Tak ada tak marbutah di awal ataupun di tengah, tak ada. Ya, okey. So kita bagi dia punya apa kita panggil gender. Allahu, of course, ya, singular male. Ya. Allazi, ya, singular male. Singular masculine, maaf. Rabbun, singular masculine. Rabb, ya, Rabb, Allah takkan feminin. Ya. Allah, Rabb, ya, takkan feminin.
Man, ya. Man boleh dua-dua. Ya, macam kita kata man anta, anta tu awak lelaki, anti awak perempuan. Kita boleh tanya man anta, kalau dia perempuan man anti, dua-dua boleh. So man ya, singular ya, ataupun apa kita singular betul, kemudian female, either masculine or feminine, dua-dua boleh. Zalika ya, zalika ialah singular dan masculine ya, tapi untuk far away, untuk jauh. Kalau haza untuk dekat ya, haza dekat, zalika untuk yang jauh, tapi dia tetap singular dan masculine ya, SM. Okey, ardun ya, ardun ialah masculine ke feminin? Ardun agak-agak lah Masculine. Feminine. Oh ya. The earth ya Ustaz ya, Mother Earth. Sebab tu kita panggil Mother Earth, dalam English pun Mother Earth. Sebab itu kita panggil she kan, she. Ya, sebab apa ardun ni? Ya, ni logik, nanti Kak Mazidah tanya, ni Ustaz ada jawapan untuk ardun. Kerana ardun ni bila kita tanam sesuatu dia tumbuh. Dia tumbuh ya. Kalau dia jantan, dia tak tumbuh. Boleh faham? Ya. Okey Ustaz. Kat sinilah ya. Kalau kat tempat lain tu nanti Ustaz pergi fikirkan. Kalau boleh bantu Ustaz bantu ya. Okey. Okey. Ardun dia feminin. Sama macam English ya, kita panggil Mother Earth. Ya, Mother Earth ya. Yaumun is singular and masculine. Qaumun singular masculine. Jadi kalau tadi Puan Sri kata banyak yang singular, banyak yang masculine, betul lah, tak nafi. Ya, tapi of course yang feminin pun banyak juga. Ya, mungkin dia lebih lah maskulin, tak nafi lah ya. Tapi memang tetap feminin pun banyak juga ya. Cuma kalau kita tengok peratusan dekat sini, kita baru jumpa ardun ya, ardun saja. Dan number 9 ayatun is a feminine juga. Ya, singular feminine. Kulun is singular masculine. Jadi daripada 10 yang pertama, Allahu masculine, Allazi masculine, Rabbu masculine, Man masculine. Man boleh dua-dua, masculine feminine. Zalika masculine, Ardun feminine, Yaumun masculine, Qaumun masculine, Ayatun feminine, Kulun ialah masculine lagi. Jadi ada dua yang betul-betul solid masculine feminine, yakni Ayatun dengan Ardun. Cuma Ardun tak ada tak marbutah. Ya, how come dia boleh jadi? Sebab tak mesti ada tak marbutah baru dia muannas. Ya, baru dia feminin. Ayatun confirm feminin. Pasal ada tak marbutah. Tapi adakah bila ada tak marbutah mesti feminin? Tak mesti. Tapi kebiasaannya. Yang itu satu lagi dia punya challenge dia. Ya. Ustaz nak tanya. Qaumun makna dia people atau nation kan? Sebuah people. Okay. Dia tak termasuk ke lelaki dan perempuan? Masuk. So, feminine dengan masculine lah? Tak boleh. Ya. Bila kita nak kata dia apa? Satu kaum, memanglah satu kaum takkan seorang kan? Sebenarnya apa kita panggil? Kak Nora ini kena tanya dulu. Kaumun tu bukan satu kumpulan manusia ke Ustaz? Itu dia punya soalan pertama. Kak Nora ini dah lompat ke soalan kedua. Yelah, dia kata, di sini dia kata people ataupun nation, satu kaum. Tapi mesti satu lah, sebab kita kata satu kaum kan. Macam contoh ya, Ustaz bagi contoh. Bila Allah datangkan azab kepada kaum Nabi Nuh, kata satu kaum tu habis. Yang selamat hanya orang yang berada di atas kapal. Kan kita kata satu kaum. Bila kita kata satu kaum, adakah lelaki saja? Adakah seorang? Tak. Ya, ramai, tak tahu beratus ribu orang. Ada lelaki, ada perempuan. Tapi dari segi perkataan tu sendiri, kaumun, kita kata dia ialah maskulin. Kita kata dia tu jenis maskulin. Gender dia maskulin. Gender dia maskulin. Kaum is one. Kita kena kata satu kaum. Kita tak boleh kata, kalau dia banyak, kita kena kata beberapa kaum. Ya, tetapi kaumun itself, kaumun saja, dia adalah masculine dan dia adalah singular. The word itself is singular. Of course, kaumun tu ada banyaklah orang dalam tu. Ada lelaki, ada perempuan. Ustaz faham apa yang Kak Nora ni tanya. Tapi Ustaz jawab dari segi the word itself, the noun itself. Adakah dia kalau kita nak kata, macam mana Ustaz boleh kata kaumun tu singular?
Kaum tu mesti ada lelaki, perempuan, orang tua, budak kecil. Of course. Tapi dari segi dia tu sendiri adalah singular. Sebab tu kita kena terjemahkan a people ataupun a nation. A nation. Kita kena terjemahkan dia a nation. Bukan just nation, bukan. Dan dia adalah masculine. Itu jawapan dia. Sorry Ustaz, nak tanya sikit lagi yang pasal tak marbutah ni. Ayat tu ayah kalau dia eja, jadi bunyi ayatun, kalau kita eja dia di tengah-tengah sentence, does it become amzah, alif, ya tak terbuka? Is it like that? Ya, betul. Bukanlah kat sini, tapi kat tempat lain lah kan. Yes, in the middle of the sentence sebab lah. In the middle of the sentence takkan ada tak marbutah. Tak marbutah is always at the end of the word. Dia takkan berada pada beginning ataupun middle. Tak ada. So if you want to say ayatun, if you want to pronounce it as ayatun, it should be alif, ya, ta terbuka, tanwin lah kan Ustaz? Tanwin at the back. Tanwin at the back, tengoklah apa huruf dia. Kalau dia ayatun alif, lah. Ayatun. Kalau al-ayah tak adalah tun kan. So maksudnya I mean that tak tu kena bagi contoh lain. Sebab contoh your example is apa kita panggil contoh yang sebab tak real. Okay. Kena bagi contoh nanti baru dapat. Memanglah tak ada kat sini, tak ada contoh. Wahid ayatun. Wahid. Mungkin macam ayatuhu. Ayatuhu betul lah ya. Tapi masih okey. Bagus contoh. Terima kasih. Ayatuhu. Ayatuhu ya. Ayatuhu. Jadi tu di hujung sekarang ni ayatun. Kalau kita tambah dengan hu kat belakang, domir ya, pronoun hu. Dia akan jadi ayatuhu, tak marbutah akan jadi tak maftuhah, tak terbuka. Dia akan jadi tak terbuka sebab dia duduk tengah. Dia tak boleh duduk di akhir dah sebab akhirnya ada hu. Ya, kalau jumpa nanti ayatihi, ayatuhu. Ya, jadi yang itu semua adalah tak yang terbuka, tak maftuhah. Betul. You are right. Ya, dia tak boleh letak tak marbutah. Tapi asal-asalnya tetap tak marbutah juga. Boleh? Contoh tak ada. Ustaz nak bagi contoh tak ada kat sini, ya. Kalau ada papan boleh tunjuklah ya. Tapi macam tu lah ya, for the time being macam tu lah. Ada soalan lain, silakan. Kalau contoh tak marbutah tu tadi, cuba tengok ayat 19, surah 19. Surah 19, surah Maryam. Ayat 21. Buku 1 ada ya. Okey, tak tengok ya. Kejap, ada tak buku 1? Ayatan linnas. Buku 1 tak ada. 19:21 ayatan linnas. Ayatan linnas ya. Kena tengoklah Quran. Ustaz tak ada Quran depan Ustaz. Ya. Ada kat tengah. Dia duduk kat tengah-tengah lah ta marbutah tu. Ayatan. Macam mana bunyi dia? Macam mana? Muka surat 22 ada Ustaz. Ayat 21 surah 19. Yang Kak Noraini cakap tadi tu buku berapa? Buku yang sama Ustaz, muka surat 22 ada ayat tu. Okey, yang saya nak tunjuk. Tak kena ambil buku. Tak kena ambil buku. Ya. Buku yang kita guna lah. Buku ini juga. Ustaz, buku yang ini Ustaz. Buku ini juga. Lina ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Muka surat 22. Buku ini Ustaz. Tapi itu ayat di situ pun pakai tamat utah. Ya. That's right. Ya, dia tak di tengah, dia di hujung. No, it's in the tengah. It's in the tengah of the sentence. In the tengah of the sentence, but not in the tengah of the word. Kan? So because the word is alif, ya, ta. So when do you use tak terbuka and tak marbutah? That was my question. That means, tadi Ustaz kata kalau dia kat tengah, it will be alif, ya, ta terbuka, right? Nampak? Ustaz, page 92 Ustaz. Ya, nak cari buku tu dalam ni. Tolong. Muka surat 22. Tak ada buku. Buku tu nak tengok. Saya tengah cari dalam file ni.
Oh, okey. Sebab saya nak share, saya bukan nak tengok untuk tujuan saya sendiri. Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey. Dia slow sikit, Saya pun tengah tukar device, Ustaz. Saya pun dah disconnected. Okey. Ni. Mana? Page 45, Zurriyatahum. No, we want to say ayat. Tak adalah. Tu contoh dia tak marbutah je lah apa Kak Suharti. Boleh saya tengok contoh page 30 ada. Contoh 30. Bi ayatina. Contoh 30 ya. Page 30 yang tadi ni. Dah. Dekat kafara bi ayatina. Ya, bi ayatina. Buku 2 ke? Tadi dah kata buku 1, Ustaz dah pergi cari. Bukan. Buku yang tadi Ustaz yang unlocking the words of Quran. It's the same book Ustaz. It's the same book, page 30. Buku 1 tak? Sekarang ni rujuk buku 1 ke buku 2 ke? Buku 2. Tak payahlah Ustaz cari buku 1. Ya. Buku Jadi sekarang Ustaz buka buku 1. Page 30. Kejap. Ustaz terpaksa tukar balik buku 2. Correct. Here the ta is tak terbuka kan? Bi ayatina ni ta ni terbuka sebab dia bukan dekat hujung sebab dia ada penambahan pronoun na. Buku apa tadi? Seorang cakap. Musa apa? Page 30. Kejap. Page 30 tak cari. Tak, tunjuk Ustaz dulu page 22 lah. Page yang 30 yang satu-satu. Yang ada ta terbuka tu. Maftuha. Okey. Dah tunjuk. Tengok share. Tengok pada skrin. Afara'aita allazi kafara bi ayatina. Ni asalnya ayatun. Ni asalnya Kak Suharti. This is ayatun asalnya. Bi tu bi ayatuna asal dia. This is ayatun. Ni tengah-tengah ni yang Ustaz highlight ni bi ayatina, tapi asalnya huruf bi, ba, ayatun campur dengan na. Jadi tiga-tiga tu di-combine. Faham tak ni? Faham. The combination is faham Ustaz. Okey, jadi ayatun. We cannot tell if we were reading bi ayatun that ayatun is feminine lah, I'm saying. Kan? Tak, memang macam tak nampak ya, tak nampak tapi macam tadilah ya. Of course lah, baru belajar satu perkataan ayatun tu feminin, letak dalam ayat, memang sebab bahasa Arab dia ada melibatkan tak marbutah dan tak maftuhah. Tapi kat sini sebenarnya ada cara, tapi cara tu Ustaz belum ajar lagi. Okey Ustaz. Ayatina ni ya, kita tahu dia adalah apa kita panggil ya, dia adalah feminin. Ustaz cakap je bagi tahu saja. Sebab ayatina is not a singular, it is a plural form. The plural, yes. For your information, ayatina, bi ayatina, ayati tu adalah ya, ayatina ya, ayatina. This is a plural form. Jadi bila dia plural form ya, dia adalah feminin. Tapi kita belum sampai lagi kat situ. Okey, Ustaz. Okey ya. Dah selesai ya. Ada lain tadi, contoh apa lagi tadi? Dekat buku yang sama ada contoh? Tadi kat Aloha. Kat mana? Tadi tu page 22 Ustaz, tunjukkan yang ayah tu is tak marbuta juga. 22. Sekejap ya, 22 Ustaz buka. Sekejap. Itu singular kot. Ayatan. Ya, probably singular ya. Ayat 20 apa tadi? Muka surat apa? 21. 22. Okey ni 22. Walina ja'alahu ayatan. Ayatan ni dia jadi, ni ada sebab dia jadi objek. Asalnya ayatun. Ya, dia jadi ayatan tu pasal bila kita buat, sebab kita baru belajar pembentukan noun. Kita belum belajar sentence construction lagi. Soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan ni sebahagiannya adalah sentence construction yang bukan level kita lagi ya. Tapi Ustaz kena jawab jugalah, sebab nanti mungkin kita panggil ya, perlu juga Ustaz bagi tahu. Sebab kalau kita letak dalam sentence, kadang-kadang barisnya bertukar. Ayatun, now is ayatan. Why ayatan? Pasal kat sini dia jadi objek.
Kalau dia ayatun dia subjek. Ya, tapi jangan fikir dulu benda tu sebab ini sentence construction belum lagi. Baru belajar verb aja, baru belajar verb noun ya. So sabar-sabar. Okey ya, balik pada soalan tadi ya. Soalan tentang apa tadi ya? Kita punya apa ni muka surat berapa tadi ya? Muka surat yang ke berapa tadi ya? Rasul tu tadi, Rasul. 48. 48 ya. 48 selesailah ya. Ustaz ulang balik Rasulun singular apa ni masculine, azabun singular masculine, haza is a singular masculine, samaun singular feminine ya, nafsun feminine juga. Singular tu dah tahu dah semua singular. Syai'un is masculine ya, baina boleh dua-dua, kitabun masculine, hakun masculine, qablu ataupun qabla ya, ini pun boleh dua-dua juga. Masculine, feminine. Habislah 20. Ada soalan apa-apa sebelum kita pergi ke contoh yang lain ya. Boleh je bagi lagi 30 lagi. Ustaz, ya. Kulun tu apa Ustaz? Everything, every. Every. Kita dah sebut padam thing tadi. Kat mula-mula tadi Ustaz sebut. Every atau each. Betul tak? Every atau each? Yes. Ya. Ustaz tak kata thing. Thing tu padam. Salah tu. Ya, okey ya, selesai. Ada lain silakan. So Shine is the thing lah kan Ustaz? Ya betul. Yeah. Then kalau something tu dia bagi translation dia something tu tak betul ke Ustaz? Tak betul. Something tak betul tak betul. Yeah. Okey. Saja nak share Ustaz. Langit dan bumi female dah. Langit dan bumi. Female. Langit dan bumi female. Ya. Langit mana ada female? Langit female. Bumi female. Ya, dua female. Ardun dengan Samaun female. Yes, Langit dan bumi lah. Okey Ustaz, betul. Betul, maksud tak apa. Ustaz, tanya sikit sebab dia female dengan male ni sebab yang pairing tu dia female kan. Misalnya yadun, tangan. Dia dua-dua. Jadi dia female kan? Dia female. Bila bumi dan langit tu, bukankah dia a pair? Dia memang a pair, tapi bukan sebab pair tu dia jadi female, bukan. Jangan buat over generalization. It's a big mistake. Saya pernah dengar ada explanation yang macam tu. Tak apalah ya, tapi macam tadilah, macam dalam mazhab juga kan. Jadi memang ada pandangan mazhab kata boleh, tapi majoriti mazhab kata tak boleh. Jadi kita tak bolehlah buat apa kita panggil ya, generalization macam tu tak boleh. Tapi yang anggota badan betul. Anggota badan tu tak ada khilaf. Semua setuju mengatakan oleh kerana tangan tu ada dua, a pair, maka tangan tu feminin. Oleh kerana mata ada dua, maka mata tu feminin. Okey, itu betul. Ini bagi yang baru dengar jangan ni ya, sebab ni soalan tinggi. Masalah tuan-tuan ialah tuan-tuan yang sudah belajar di tempat lain, tuan-tuan bawa konsep yang tinggi-tinggi, kesian kawan-kawan kita. Tak, cuma saya nak penjelasan dah sebab itu apa, ini yang explanation yang saya dengar lah. Okay. Tapi itulah Ustaz dah jawab. So, kena stick pada apa yang Ustaz cakap. Supaya kita boleh, kita boleh seragam nanti. Sebab kalau tidak nanti, sebab Ustaz tak cerita mazhab dalam ni. Ustaz boleh cerita mazhab. Mazhab dalam bahasa Arab, ya, kita ada mazhab apa kita panggil ya, mazhab Kufah. Ya, ada mazhab Basrah, ada mazhab Baghdad. Ya, ada mazhab Andalus. Ustaz tak bawa mazhab lagi. Ya, sebab apa? Sebab lagi pening nanti. Jadi yang cuba dibawa tadi tu adalah pandangan mazhab. Jadi bukan Ustaz tak nak layan, tapi dia menyusahkan nanti. Tapi bila kita sampai satu level tinggi, ya, baru kita perkenalkan mazhab tu. Biar dulu. Ya, itu Ustaz punya harapan lah, ya. Kalau kita dah belajar tak apa, okey, ya. Tapi keep it ya, to yourself dulu. Jangan masukkan sebab kawan-kawan lain baru kenal ya. Jadi kesian dia. Setuju tak? Betul. Ya, okey. Tadi Ustaz dia sebut kalau ada tak marbuta tak semestinya feminin ya, tak dengar tadi, saya tak salah dengar. Kalau apa tak marbuta? Kalau ada kalau tak semesti. Okey Ustaz. Majoritinya feminin, tapi ada juga pengecualian. Ustaz bagi dua contoh nama orang, Ustaz kata tadi ya. Nama orang ialah Hamzah dan Muawiyah. Faham. Ya, dua-dua tu adalah lelaki tetapi nama dia ada tak marbutah at the end. Adakah dia perempuan? Tak. Dia tetap lelaki juga.
Ya, dan ada berlonggok lagi. Usamah ada lagi. Talhah bin Ubaidillah. Oh, banyak. Ya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Ada lain? Silakan. Ya, silakan. Ada? Tak ada? Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz harap ada benda-benda yang Ustaz cakap jangan kecil hati sebab bukan Ustaz tak nak layan tapi kadang-kadang tinggi soalan tu. Ya, I can entertain tapi bukan dalam kelas ni. Ya. Ustaz. Okey, sama-sama. Kak Suharti is okey tapi yang lain tanya, yang Puan Seri tanya, ada Hajah tanya apa semua tu kadang-kadang Ustaz tak layan sangat macam Haji Megat tanya Ustaz hari tu pasal Ustaz saya belum sampai waktu. Kalau sampai kita akan cerita insya-Allah Okey, ada soalan lain silakan sebelum kita masuk dah cukup. Cukup dah Ustaz. Cukup alhamdulillah kalau dah cukup. Okey, Ustaz tunggu soalan je lah. Sambil-sambil kita menunggu azan asar ni Ustaz tunggu soalan. Silakan. Apa nak tanya? Contoh contoh-contoh dia tak ada ni Contoh 1 sampai 10 ada. Contoh 11 sampai 20 tak ada contoh ayat. Dalam apa kita panggil dalam buku ni tak ada contoh ayat. Semua dia hanya bagi perkataan dia bagi verb dan kita yang kena tentukan dia singular ataupun dia plural. Kemudian kita tentukan sama ada dia tu masculine ataupun feminine, tu saja. Jadi secara umum kalau nak tahu dia feminine antara tanda yang kita dah belajar setakat ni ialah apa tak marbutah ataupun Ustaz perkenalkan satu tadi Ustaz mungkin tak sebut lagi. Contoh nombor 14 sama ni sama ni ada sedikit tanda yang boleh kita tengok. Dia ada alif dan hamzah at the end. Ambil alif dan hamzah at the end boleh bulatkan. Alif dan hamzah at the end ini kita panggil alif mamdudah, dia panggil mamdudah, alif mamdudah. Alif mamdudah ni memang kena baca panjang. Kita kena baca dia panjang sikit. Contoh sama. Tuan-tuan biasa kadang bila sebut perkataan tu tuan-tuan tak panjang pendekkan. Sama, bukan sama. Samaun panjang. Kalau kita belajar tajwid ini adalah mad wajib muttasil. Kena baca dengan 4 atau 5 harakat. Sama ataupun samaun. Jadi tanda alif dan hamzah di belakang ni ataupun at the end ni memang adalah tanda muannas. Jadi kita tahu dia adalah feminin. Alif hamzah feminin. Tak marbutah feminin. Kebiasaannya. Tapi jangan kata 100% dia feminin. Masih ada beberapa pengecualian. So di sini samaun dia feminin, kebiasaan. Hazah tak boleh pasal dia ada alif tapi dia tak ada hamzah. Azabun tak boleh sebab dia ada alif tapi dia ba, dia bukan hamzah. Kalau azaun okey. Tapi azaun tak ada makna. Azabun ada. Okey. Nafsun, syai'un, hisabun. Alif dan hamzah tadi ada nama dia ke Ustaz? Alif mamdudah. Alif mamdudah. Alif mamdudah. And the word mamdudah is tak marbutah at the end. Nanti Kak Suharti tanya, ini hak ke tak marbutah? It is hak alif tak tak marbutah. Mamdudah mim mam dal waw du mamdudah dal tak marbutah. Mamdudatun. Alifun mamdudatun. Jadi Ustaz harap boleh tulis dengan baiklah ketawa-ketawa juga, senyum-senyum juga tapi kena tulis dengan betul sebab sekali kita buat salah nanti kita akan buat salah terus, jadi kita kena betulkan. Okey silakan, ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa lah saya nak tanya kan. Dalam speaking Arabic dia ada tajwid juga Ustaz? Tajwid 4-5 harakat tak ada. Cuma dia panjangkan sikit. Macam azabun. Tak katalah azabun. Samaun. I want to go to samaun. Dia tak cakap macam tu. I want to go to sama. Sudah. Sikit pendek. Tapi dia tetap panjang juga. Dia macam mat asli je kita baca. Kalau tajwid betul. Kena baca dengan 4 atau 5 harakat.
Tapi kalau kita bercakap, ya, mad asli sudah cukup. Ya, fis sama pendek sudah. Tapi kalau tajwid tak boleh lah. Fis sama, ya, kena cakap macam tu. Okey, ada lain? Silakan. Apa lagi soalan? Apa lagi yang Ustaz boleh layan? Ada apa? Ustaz, feminin dengan masculine Ustaz. Dia word dia tu yang akan bertukar ialah the preceding word, right? The word before it, right? Will indicate, will change, isn't it? Yalah, betul lah. That's why we have to know it's feminine or masculine, right? Memanglah, ya. Sebab nak letak haza atau hazihi nanti. Ya, kalau tidak kita akan salah. Macam contoh mata kan, ya, mata semua orang tahu. Ainun, ain ya nun. Ni perkataan baru saya bagi. Ya, Kak Masyidah, ainun, ain ya nun, ainun. Ainun tu mata. Jadi oleh kerana kita tahu mata tu ada dua bagi setiap manusia, ya. Sama ada mata buta ataupun mata celik, ya. Masing-masing ada dua mata. Jadi oleh kerana tu dia berpasangan. Ni yang tadi sister kita cakap. Ya. Jadi kita kena tahu ainun tu muzakkar atau muannas. Kita kena tahu dia maskulin atau feminin. Ya, oleh kerana dia, kalau kita tengok mata, kita kata dia maskulin lah. Tapi dia kan ada couple, a couple of eyes kan. Maknanya sepasang mata. Jadi bila dia sepasang mata, ya, benda yang sepasang ni kita kena kata dia apa ni, feminin. So kita tak boleh kata haza ainun, salah. Kita kena kata hazihi ainun. Di situlah pentingnya kita tahu dia maskulin atau feminin. Ya, macam tangan, ya kan? Tangan bahasa Arab yadun. Yadun, ya. Kita nak kata haza yadun atau hazihi. Kita tengok tangan ada berapa? Ada dua, sepasang kan? Jadi dia hazihi yadun. Ya, ada benda yang macam tu yang kita boleh senanglah, ya. Telinga ada dua, sama juga, ya. Apa ni, apa kita panggil, ya, kaki ada dua pun sama juga, dia pun apa ni, feminin juga, ya. Tapi kalau kepala sebab ada satu, ya, kita kata haza, haza kepala, ya, haza, tak boleh kata hazi, tak boleh. So itulah cerita dia. Azan, ya, kata buat ustaz ni azan. Ya, kalau ada soalan boleh tanya, boleh ni, tapi ustaz nak jawab azan kejap. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ma taufiqi illa billah. Ada soalan apa? Haji Nazri, ada soalan? Silakan. Dekat dalam chat ada satu soalan. Apa soalan tu? Bacakan, tolong. Ustaz, kalau hidung satu jadi maskulin ke Ustaz? Kalau apa?
hidung. Satu jadi maskulin ya Ustaz. Dia maskulin. Walaupun lubangnya 2. Satu hidung. So Ustaz, kita boleh deduce anggota di badan kita yang mana in pairs kita boleh memorize sebagai feminine. Kalau dia satu tu kita ingat dia sebagai masculine. Boleh Ustaz? Boleh, bagus. Ada lain silakan. Ya. Haji Nazri sila soalan. Datuk Azizul, Datuk Osman, ya, Haji Megat, ya. Haji Megat tak ada soalan lagi ni, Haji Megat. Terima kasih Ustaz. Saya meneliti semuanya Ustaz. Dengar. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Silakan yang lain-lain, silakan. Kak Nurul. Tak dengar suara lagi ni. Ya, siapa lagi kat situ, ada ramai ni, ya. Kak Noraini ada soalan apa? Kak Wan Fatimah. Okey, alhamdulillah. Tak ada ya. Okey. Ada Ustaz. Tak ada. Okey. Yang lain-lain silakan. Kalau tak ada, kita kena berhenti kat sinilah ya. Selesailah. Kita dah belajar 20 noun ya. Walaupun Ustaz ada tambah-tambah sikit, yang 10 yang pertama ni kita dah familiar sangat ya. Hari ni kita perkenalkan 10 yang kedua pula. Maknanya 11 sampai 20. Ustaz ulang balik, Rasulun terjemahannya seorang rasul. Ya, apa makna rasul? Rasul makna utusan. Ya, seorang utusan, ya. Ustaz tadi ada tambah perkataan risalatun. Risalatun adalah message. Tadi Kak Suharti jawab. Risalatun. Ustaz bagi contoh ya, kisah tahun 1977 ya, cerita The Message ya, lakonan Anthony Quinn. Dia berlakon sebagai Hamzah ya, ada tak marbutah tapi dia lelaki ya. Kemudian azab ya, orang Melayu panggil azab ya, orang Arab azabun. Perlu tak panjang-panjang tak? 2 harakat cukup. Azab sudah. Haza ini adalah untuk kata nama penunjuk ini itu ya. Jadi haza memang untuk singular dan dia untuk feminin, untuk masculine, sorry. Ya, jadi kita boleh letak haza rasulun, haza azabun. Jadi isu alif lam dan tanwin Ustaz Arab jangan tanya lagi lah ya, sebab kita dah mahir dah patutnya. Alif lam di awal, kita panggil ya, tanwin di akhir. Kalau tak ada alif lam macam rasul tak ada alif lam, confirm rasulun. Azab tak ada alif lam, azabun. Tapi kalau hazah tak boleh lah, azun ke tak boleh ya. Sebab dia abnormal noun. Samaun ya, samaun number 14, samaun. Kita ada alif dan hamzah. Dan alif hamzah kita bagi maklumat baru, dia adalah salah satu tanda untuk feminin. Ya, sama. Dan memang sama ni adalah feminin. Langit adalah feminin. Pasal dia boleh menurunkan hujan. Ya, memanglah Allah yang menurunkan hujan, tapi melalui dia. Ya. Jadi yang boleh menumbuhkan ya, atau konsep umum, yang boleh menumbuhkan ya, yang boleh melahirkan, yang boleh menelurkan ya, yang boleh mengeluarkan tu biasanya semua adalah feminin. Bukan semua ya, tapi kebanyakannya macam tu. Ya, bumi kita tahu tadi, kita dah bagi contoh ya, sebab Mother Earth kita dah tahu dah. Tapi sky in English apa sky? Sky ada feminin maskulin ke? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada ya. Okey. Macam country she. Country she kita kata ya. Kalau city she juga. Ya. City ya, the city of Kuala Lumpur. Ya. Nama tempat she kot. Nama tempat ya, nama bandar ya. Kita kata apa kita panggil ya. Kuala Lumpur is a beautiful city. Ya. She, kita kata she ya. Okey. She is a beautiful city. Okey. Kan, jadi ada bulan dengan matahari she juga. Bulan adalah masculine. Haza. Tapi kalau matahari sebab dia mengeluarkan cahaya ya. Matahari dia adalah feminin. Matahari feminin. Sebab bulan tak mengeluarkan cahaya. Ya, bulan dia memantulkan cahaya. Jadi dia adalah masculine. Kat situ applicable lah kaedah kita cakap tadi. Tapi bukan sentiasa. Ini hanya untuk membantu saja. Okey ya. Samaun sudah. Nafsun, kita tahu nafsun boleh terjemahkan sebagai soul ya, nafsu ataupun jiwa. Di sini soul kalau kita terjemahkan jiwa. Ya, tak ada soul lah kita kata ya. Baca Quran tapi tak ada soul. Tak ada apa kita panggil, tak ada perasaan baca mendatar aje.
Kita tak nak. Kita nak kena ada soul ya ketika membaca Quran. Ya, baru ada dia punya feeling, baru dia ada internalization, baru ada. Jadi nafsu boleh terjemahkan, dan juga nafsu jiwa. Wahai jiwa yang tenang. Ya. Kemudian syai'un adalah singular ya, dan dia adalah masculine. Syai'un makna sesuatu. Ya, makna bolehlah something tu bolehlah ya, something, thing lah maknanya sesuatu kan. Sebab bila kita kata something, dia bukan banyak tau. Sebab bila kita kata some, dia not singular, not one. Tapi bila kita kata something kan, this is something that you have to know. Something tu singular ya. Kat sini pelik bahasa orang putih ya. Kena bagi tahu kat orang putih bahawasanya dia kena tukar, tak boleh kata something. Kena kata one thing ya, not something. A thing ya. Okey ya. Baina antara. Baina. Always baina. Tapi boleh kejap. Boleh tak baini? Boleh kalau ada min depan dia. Min baini boleh. Min baini aidihim ya. Wa ma khalfahum ya. Ada min baini boleh. Ya. Apa soalan? Syai tadi, syai'un. Apa-apa boleh Ustaz? Syai'un. Apa-apa ya. Apa-apa ya. Boleh ya. Contoh bagi ayat lah, konteks. Sebab kalau dia out of context susah. Kena bagi ayat. Jangan ayat dia. Something tu apa-apa. Apa-apa sih, anything. Okay. Bolehlah syai'un ya. Sesuatu boleh. Ya. Syai'un ya. Orang Arab akan kata fi syai', orang Arab ya, Kak Roiza, orang Arab akan kata macam contoh kita dah cakap ya, dia akan tanya fi syai' ya, anything ya, do you have anything else to add ya, ada benda tak nak tambah, dia kata fi syai', dia tak bunyilah fi syai'in ya, syai'un dia tak bunyi sebab Arab akan waqaf kan, dia tak kata nafs, dia kata nafsun, tak, dia kata nafs ya, syai'. Baina kitab. Betul Ustaz dengan orang Syria cakap Ustaz ya. Kalau orang Syria cakap didaksi, nak ada apa-apa? Dia kata apa? Didaksi. Itu bahasa bahasa pasar. Kolokil. Tu kolokil ya. Sebab tu dia takkan kata, orang Syria takkan kata kaifa haluka. Ya, of course kalau dia jumpa kita dia akan katalah sebab dia nak entertain kita. Ya, tapi untuk bahasa kolokil dia akan kata apa kita panggil ishlonak. What is your color? Dia akan tanya what is your color, itu dalam bahasa kolokil, tapi dalam bahasa standard kaifa haluka. Ya, Ustaz tak buat kelas kolokil kat sini ya, sebab itu bukan tujuan kita. Tapi dah tanya Ustaz jawablah ya. Okey, baina sudah, kitabun ya, kitabun ada alif sebenarnya dalam modern standard Arabic sentiasa kena tanya. Ya, ini Ustaz apa ni? Kalau yang tertulis dalam buku ni semua adalah Quranic Arabic, ya. Tapi kalau yang Ustaz tambah ada alif ada apa tu, biasanya tu adalah Modern Standard Arabic. Modern Standard Arabic lebih senang. Ya, Quranic Arabic ada challenge ya. Jadi challenging sikit. Kitabun satu kitab, sebuah kitab, a book. Ya, hakun adalah satu kebenaran, hakun, a truth, ataupun satu hak ya, saya ada hak, macam kita sebut tadi, Ustaz sebut vaksinasi tadi kan, sebagai seorang warga negara saya ada hak untuk divaksinasi ya, untuk menerima vaksin. Qablu boleh min, kalau tambah min qabli. Jadi baina ya, baina hanya boleh baina dengan baini saja, bainu tak pernah ada ya. Ini kena take note ya, baina hanya baina dengan baini. Kalau tak ada min depan, baina. Kalau ada min depan, min baini. Ada dua cara saja. Ingat ya, nombor 17, baina dengan baini. Ada dua cara. Tetapi untuk qablu, ada tiga cara. Qablu boleh, qabla boleh, qabli boleh. Qabli, of course, bila ada min depan. Ya, bila ada particle preposition. Tapi qablu dan qabla bergantung konteks. Jadi qablu, qabla, qabli, tiga cara baca nombor 20. Ya, tetapi untuk baina hanya dua cara ya, yakni baina dan baini ya, kalau ada preposition depan. Selesai bermakna Ustaz, qabla, qabli, qablu ni tiga cara, dia normal noun lah. Normal noun. Baina, baini. Baina, baini dia tak boleh kata normal sebab dia tak boleh baca tiga cara. Dia tak boleh baca tiga cara, dia still abnormal.
Okay. Sebenarnya qablu pun ya, kita boleh kata dia abnormal sebab tak boleh tanwin kan? Ya, qablu. Sebab kalau macam hakun, macam ni boleh, kalau ada alif lam, al-haqqu, al-haqqa, al-haqqi, 3 cara. Kalau tak ada alif lam, ada tanwin, haqqun, haqqan, haqqin. Jadi dia memang confirm haqqun ni adalah normal noun. Qablu, dia memang boleh baca 3 cara. Qablu, qabla, qabli. Tapi dia tak ada alif lam. Ya, kalau letak alif lam boleh? Tak boleh. Patutnya tak ada alif lam, dia mesti tanwin. Betul tak? Kena tanwin kan? Yes. Tapi boleh tak baca tanwin qablun, qablan, qablin? Tak boleh. So, dia kita panggil, ya, apa kita nak panggil? Dia tak boleh kita panggil dia sebagai normal noun. Ya, dia macam abnormal jugalah, macam abnormal. Mariamu, Mariama, Mariama. Mariamu, Mariama saja 2. Mariami tak boleh. Mariami dia jadi, Mariami boleh tapi dia jadi kurma lah. Kurma. Cute lah Ustaz. Yeah. I'm always, from day one, I'm cute enough, Jangan ketawa, Ustaz, sorry lah. Ustaz tadi Hadza is male. So actually Hadza ni dia sendiri dah male. Sebab dia female dia is hadhihi, right? Okay, betul. So when we want to say hadza kitabun, so it must be male and male. Betul lah. Sebab dalam bahasa Arab dia punya regu dia kan. Regu dia tu mesti kalau dia haza maskulin, dia punya noun dia pun mesti maskulin juga. Haza kitabun. Tak boleh. Dia tak boleh opposite, tak boleh. Okay, faham sikit dah Ustaz. Faham sikit tu tak cukup. Dia kena faham lebih lagi. Because tadi I asked why do you need to understand the gender of the word? Okay. Is so that we can use the preceding word to understand how to use it lah. Maknanya if it's a male, so you have to say hadza. But actually you want to pair it with another male. Actually that's the reason, right? Yeah, betul. Okay, so zalika, kalau this is male, then the female is what, Ustaz? Female zalika. Itulah belum belajar tu tapi dah tanya. Ustaz baca jalannya lah. Tilka. It's tilka. What's that, Ustaz? Tilka. Ta lam kaf. Ta lam kaf. Tilka. Kalau zalika untuk itu kan, itu tapi muzakkar tapi maskulin. Tapi kalau itu untuk feminin, dia kena tilka. Maknanya every single thing dalam bahasa Arab ni kita kena consider dia punya gender. Sebab bahasa Arab is very gender based, dia gender based. Dia kena sentiasa tahu muzakkar muannas. Sebab kalau tidak nanti Quran akan dibaca dengan salah. Instead of kita kata haza, kita baca hazihi, salah. Jadi kalau ada orang baca hazihi, kita dah tahu dah ni salah. Walaupun kita tak hafal ayat tu. Tapi since kita tahu dia tu memang maskulin, kita tahu dia salah baca. Sebab kadang-kadang Ustaz sendirilah bila kita bawa satu surah, satu ayat, bila kita baca, kadang-kadang kita dah lama tak ulang ayat tu, bila kita nak baca kita dah ini muzakkar, this is feminine. Pasal apa dia hazihi? Ustaz akan fikir macam tu banyak kali. Ya, betul. Kadang-kadang kita terhenti. Tapi dia memahamkan kita. That's the beauty sebenarnya. Jangan terkejut kalau Ustaz kata mungkin wahai Ustaz baca suratul kahfi mungkin 40 minit dah selesai. Tapi Ustaz akan baca mungkin 1 jam lebih. Sebab Ustaz akan baca satu-satu perkataan, tengok. Ustaz akan contemplate, Ustaz akan tengok. Memang akan ambil masa lama, but you will enjoy the reading. Because you read with understanding. Itulah yang paling penting. Tujuan kita belajar bahasa Arab ni, Quranic Arabic, sebab untuk kita faham, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, betul, Ustaz. Untuk faham. Okey, ada apa Kak Masyidah, ada apa Kak Mazidah? At the end, kalau ada apa-apa nak cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pelajar-pelajar baru yang baru join kita. And today it touches about 91 participants, alhamdulillah. Peningkatannya. So terima kasih kepada student-student baru. Walaupun ada saya perasan ada yang baru join, but you tend to be very active in asking questions and all that. So we want active students lah macam ni kan Ustaz kan? Ya, betul. And then
Okey, ramai yang bertanya untuk mendapatkan rakaman-rakaman ataupun recorded videos ya. So what I realise, if you keep on keeping your rakaman video dekat dalam your devices kan, it will occupy a lot of space in your memory. So I have a tip here. I have some tips here. Thank you so much to Tuan Haji Nazri yang telah memasukkan ke dalam video. So you can just open into the video. Walaupun Haji Nazri dah pernah cakap, tapi mungkin some of us yang baru join tak tahu ya. You go to video and you type kelas bahasa Arab. Kalau you type kelas bahasa Arab Al-Quran, memang ramai yang keluar. Ustaz-ustaz yang lain kan. Jadi you tend to get mixed up lah benda videos tu. So what you have to do is you type kelas bahasa Arab Al-Quran oleh Ustaz Anzaruddin. Then the whole of Ustaz punya rakaman videos akan keluar. Ya. So that's all that I can share today. Sekian terima kasih. Sama-sama kita doakan ini Ustaz ya. Sampai kita akan sembuh. Jazakumullah Mazidah. Ustaz ada sikit je. Ya, Ustaz, jika ada Ustaz nak tambah. Contoh tadi kan, kata Tuan Haji Nazri. Ya. Dalam bahasa Melayu pun tahu. Kalau kita nak kata Tuan Haji, kita mesti tahu dia lelaki dulu, baru boleh kata Tuan Haji. Tapi kalau dia perempuan, kita kena kata Puan Hajah. Macam mana nak tahu dia Haji ataupun Hajah? Kena tahu dulu orang tu, dia lelaki ke perempuan. Ya, sama macam konsep masculine feminine tadi. Ya, itu satu. Yang kedua, yang terakhir ialah peserta-peserta baru, participant baru yang baru hari pertama join sudah tanya soalan. Ini sebenarnya cabaran untuk pelajar-pelajar lama yang tak bercakap. Ya, pelajar-pelajar lama yang mungkin bila ditanya kata ustaz tanya orang lain lah, ya. Ataupun diam. Ini cabaran untuk orang lama. Kalau pelajar baru yang baru join boleh bercakap, masakan pelajar lama yang sudah ada knowledge tak bercakap. Ya, it's a challenge juga. Ya, okey, sekadar tu Kak Macitah dan Mazidah. Terima kasih. Okay. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya pun nak tambah juga sikit Ustaz. Ya. Ustaz pun cara Ustaz mengajar ni pun tak adalah menakut-nakutkan kami. Mula-mula dulu Ustaz tend to be macam garang gitu Ustaz. Ustaz kurang-kurangkan garang tu. Sekarang ni saya tengok Ustaz dah okey sikit. Jadi kami berani-berani lah juga sikit. Itu saja. Harap-harap lah ya. Sebenarnya tak garang. Tak ada garang. Dia tak garang. Mana ada? Dia tak garang, dia tegas. Ya. Kalau macam Ustaz ni masih dikata garang, tak boleh. I cannot help lah. Tak boleh. Ya. Taklah Ustaz tak garang. Bukan tak. Ya, sekadar tu terima kasih. Okey, Ustaz kalau tanya soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Puan Haji Nazri, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih Haji Nazri. Haji Nazri. Assalamualaikum. Terima kasih. Recorded videos really help a lot to all the new students ya Tuan Haji Nazri. Ya. Alhamdulillah. Thank you so much. Assalamualaikum. Haja Mazidah. Haja Macitah, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua. Jom kita solat. Terima kasih semua. Sama-sama. Sama-sama.